له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك. آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali sama-sama kita marilah memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia dari Allah, taufik, hidayah, inayah, as-sakinah, Allah masih lagi panjang umur kita dalam sihat wal afiah. Tuhan masih lagi beri ketetapan di atas iman dan Islam. Ini senantiasa bagi kita sebagai hamba Allah, sokmo-sokmo di dalam syukur kepada Allah. Ini hari-hari sokmo-sokmo. Tak boleh lupa. Bukan kata aku syukur dah marah dulu. Yang merana hukum hari-hari dulu. Hari-hari. Sedangkan kita duduk dalam nikmat setiap minit, setiap detik, saat jarum duduk tah tu kita di dalam nikmat Allah. Nikmat bernama hari ni tak ada makan. Orang nak lawai mata. Nikmat bernama hari ni makan-makan pun tak ada, kerja buat pun tak boleh. Ngepek. Nikmat boleh menapah. Nikmat orang bersarak kita duduk bergerak. Darah-darah duduk berlari di dalam orang bersarak. Ia buat. Kita bukan Allah Ta'ala duk bergerak. Habis tu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah? Rabb. Rabb bahasa kita apa Rabb? Rabb makna Allah tu Tuhan lah yang memberi kehidupan kepada kita. Bukan sekadar beri kehidupan, bahkan beri semacam-macam berbagai-bagai kepada kita. Di antaranya beri dalam jisim kita ni, dalam jasad kita ni. Kita tak kerti nak sebut ada berapa dalam tubuh badan kita, dengan oraknya, dengan jantung, dengan lipa, dengan paru-paru, dengan buah pinggang dalam diri kita tak. Di kepala saja terpening dah, dengan mata, telinga, laki pada mata dalam kepala otak kita tu. Berorak-orak kepala tu.
Orang macam-macam gapo ada dalam kepala kita. Itu semua bukan saja orang tu, dalam orang tu ada darah duk lari siapa dia duk pelari darah. Kita nak oyak atas kita. Kalau kita tak ada orang amal perut, orang nyakit stroke. Orang nyakit stroke ni poktai darah di kepala ni tak lancar, ia disutuk, ia disekat dengan angin ke ataupun dengan beku darah ke, menyebabkan orang darah tu tak boleh nak pergi kontrol tangan ataupun kaki dengan izin Allah lah. Semua ni kita kecek ni atas jalan orang panggil kata ilmu kedoktoran. Ilmu doktor ni oleh kerana gapo tangan lek ni jadi lembek belah, oleh kerana kepala otak orang lidah otak ya sebelah lek ni jadi ada sutuk angin ke ataupun sutuk darah tak boleh berjalan, menyebabkan belah tak boleh akik tangan, tak boleh nak kecek, tak boleh nak bergapo. Ini makna kata Allah duk mengasuh kita. Kalau kecek bahasa kampung tu kecek bahasa kampung-kampung, bahasa mudah-mudah, Allah duk mengasuh kita. Ibu bapa ya beranak kita yang ngasuh gak kita. Ngasuh ke apa? Cari beri pek. Dak gitu ke beri pek. Beri susu, beri makan. Tu ya ibu bapa boleh usaha. Ada pun waktu mana pek tu masuk dalam mulut anak, susu tu gi kanu. Lepas pada masuk dalam perut hatta ke mana, daripada susu tu cahaya susu tu ubah daripada susu menjadi darah, menjadi air kecing. Siapa dia? Itu kerja Allah, kerja Tuhan. Ini makna Allah tu Rabb, Tuhan lah yang mengasuhkan kita daripada tak ada kepada ada, daripada ada dia lah beri macam-macam kepada kita. Oleh itu balik kita jangan berasa kata hari ni tak boleh kerja lah, katuk kapung lah, tak boleh pergi kana lah, makan pun tak ada sepatu, tak ada sepengah dulu, tak nak sepenuh mana, makan-makan lah ni pasar duit, tak ada kerja, tak ada ulih ni, makan pun tengah-tengah kita kata tak. Kita duk boleh menapah, duk boleh menyawa, orang bersarak kita duk berlari, tak gitu. Duk boleh celak mata lagi, gigi mari kita di dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu tiap-tiap pagi lah, waktu mana kita buat tazkirah pagi, doa yang kita baca tiap-tiap pagi, Allahumma asbahtu minka fi ni'matin. Ya Allah, aku bangun pagi ni, aku bangun celak mata ni pagi ni daripada mung lah yang gerak aku, makna izin padaku boleh aku bangun. Tak gitu. Aku bangun pagi hari ni mula izin bangun aku. Kalau tak dapat izin ni daripadamu ya Allah, mulah lah, dia panggil mulah. Nanti dah dia kata mayat duk mana nu, duk sebelah tabir. Tak gitu. Jadi gemulah dah. Dengan Allah izin pada kita. Habis tu Allahumma asbahtu minka. Ya Allah, aku bangun pagi ni mung yang beri izin padaku. Daripada mung ya Allah. Dengan ranya, dengan boleh menapahnya, tak ada sesak dadanya. Akik kaki tangan boleh macam mana marang. Dah gitu. Minka fi ni'matin, dalam nikmatmu ya Allah. Nikmat boleh menapah, boleh menyawa, tak ada jadi sutuk sukar mana tu. Minka fi ni'matin wa afiatin, dan dalam afiat, tak ada sakit uzur pun ni. Nah gitu. Afiat ni bukan makna afiat hak zahir saja. Satu afiat lagi batin. Tubuh badan ialah sihat tapi hati sakit umur. Hati serabut perut. Hati kita rasa sutuk, rayah ni rasa serabut sehari dua ni. Pusing dalam perfikiran, jadi gelah gesah dalam kehidupan. Ada setengah-setengah fikir hingga siapa rasa putus harapan daripada kasih sayang Allah. Ini panggil kata orang yang ada apa yang panggil kata ada penyakit hati. Tak sihat dalam media, tak sihat. Menyebabkan dia rasa malah baik mati kalau gini. Ada juga dia berfikir gitu. Baik mati kalau gini, main susah-susah nak buat kerja pun tak boleh, takut pun. Kau nyakit pun takut, kau vaksin pun gerung. Gerung lah kau, ada kepik sodak. Kita kau ada kepik sodak lah sehari dua ni. Kau nyakit pun gerung bunyi kata duk menambah hari-hari. Nak pergi pocok vaksin pun dia mau kata mati sebelah pula dah. Hak pergi pocok bomoh diri tu, bomoh diri mati sebelah. Allah siaplah, salah habah kita orang kampung. Ni orang panggil kepik sodak. Dan itu menyebabkan kita rusing-rusing. Pagi-pagi hati rusing serabut lah hati. Allah lah mana no, aku ni kok mana so. Kalau gini baik mati. Jangan gaduh mati. Dah gitu, jangan gaduh. Kerana apa? Mati kita tak tahu nak temu dengan apa lepas pada kematian kita. Atas dunia ni bos sekadar tak boleh tubik kapung ya bagi orang katuk kapung. Bos sekadar tak boleh buka kedai ya bagi orang hak long kena lockdown.
Dalam kubur tak tahulah tu. Tekannya daripada malaikat muka wanakir duk soal tu pagi petang siang malam. Nabi sebut pada satu hadis, mayat waktu mana dimasuk di dalam kubur, yuftanu fi kuburihim sab'a layanin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Difitnah dalam kubur 7 hari 7 malam. La haula wala quwata illa billah. Agak bukan oi. Agak nak hati kita ni. Ada setengah-setengah yang dipikir pandok lah ni. Jangan. Jangan putus asa, jangan putus harapan daripada Allah, daripada kasih saya Tuhan. Ni Tuhan kasih ni buat gini kita ni. Dah meto sangat ataupun lepas-lepas mari. Meto kita ni, meto. We khabar ke diri lah, bukan nak kata ke demo. Saya pun sama lah. Dah meto kita waktu mana belum pada Covid tu. Meto hak nego besar-besar. Tak mayat setengah-setengah. Ada setengah-setengah tak heran kepada pengajian, tak tahu hukum hakam. Kerja usaha dia halal haram asak boleh ya. Ni makna betul tu. Betul nak buat satu-satu kerja tak tanya hukum halal ke haram boleh ke tak ada, tak cara per asak boleh ya. Asak dia uji ya dah gitu ke. Bila Allah uji kita supaya kita kembali kepada pakar jalan. Kelik kepada Allah. Tu ingat pada Tuhan. Banyaknya salah ku hak lepas-lepas mari. Dari segi berniaga, kerja buat, dari segi usaha, banyaknya dosa aku kepadamu ya Allah. Banyak deraka aku kepadamu ya Allah. Dari segi cara anak isteri pun tak ambil berat. Tak tanggungjawab. Hak isteri pula dah pun lawai mulut tok laki lawai Allah berderaka dah pagi petang siang malam. Kena hak bini tu pasal masa kerja sendiri ya. Kena bini tu pasal ada makan gaji diri ya. Lepas tu laki dapat kerja matang. Dia hak lapis makan gaji. Dia rasa sedap dia lah. Rasa mata, rasa kena, rasa tak ada hal, rasa lah matang dia dapat pakai. Tak tahu kan. Makan nasi, makan gapo beras aku beli tu, dapur tu. Nyoba ke dengan tok laki dia. Nangis tok laki. Ngalih mata ni leh mata duk dalam kebun getah. Kabar-kabar bunyi sik tubik hingu-hingu. Duk di mana? Duk batal getah. Bining. Dia kata ketuk laki siapa gitu mau. Ni Allah nak ajar kita. Tuhan nak ajar kita pasal bergang sangat lu. Tak gitu. Ni bukan nak samtang ni. Ini adalah kesedaran. Nama ke malam ni. Kena mari gupa ni malam ni. Tak sedap macam-macam mari cibelah ni tak sedap ni. Bukan nak samtang. Ini adalah kita nak beri timbul kesedaran di dalam hati kita. Apa gitu lalu ni? Setahun lebih dah ya Allah. Kena gitu lalu kau sehari kau berat ni ya Allah sampai berpuluh-puluh ribu dah sehari ya Allah kalau kira oleh negeri, kalau tiga wilayah kita tak tahulah. Kita pun tak ada nak dan juga tengok berita pun 3 wilayah kita setara mana Tanin Jalan Nara lah mana katik weh tak gitu. Tak ada nak tengok pasal kalau kita tengok sangat-sangat menyebabkan kita jadi itu juga. Jadi orang panggil stres. Apa dia stres? Jadi orang panggil cheat top bahasa Sia, jadi cheat top. Jadi berasa habis mangat. Siarlah tak kena buat kerja apa lah kali ni. Mai bertambah hari-hari ni sudah dah. Ya tengok bukan tak boleh tengok lah. Bukan tak saya tengok lah. So tengok juga berita pun, dengar juga berita pun. Jangan banyak-banyak menyebabkan kita habis mangat. Jangan tak tengok langsung pula. Malah pada berita sakit kepala. Kamu ngang lah macam apa lah begitulah begini. Ada tengok. Tak boleh. Ya kena tengok juga, tiktam juga berita ni. Supaya kita boleh tahu keadaan sekarang learning setara mana dah. Tahap mana dah. Kalau sah upayuk maknanya malah tak apa tanggup upayuk dah kita ni ramai dah. InsyaAllah lah akak berdoa. Akak kita berdoa kepada Allah, kita munajat, solat hajat, lebih lagi kita doa sama-sama kita duduk pada hari-hari yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang ada kelebihan di sisi Allah ni ialah 10 hari bulan Zulhijjah pada perangkat awal ni deh. Kita duduk pada hari apa ni? Ada senar dah ni. Ada senar dah. Senar lah Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Mana kita ada pada malam yang ke-8 dah ni. Malam yang ke-8 hari senar dah. Esok hari yang ke-8. Bagi nisbah negeri kita tu. Nisbah negeri kita takut ke orang Malaysia dengar dia kata kok mana pula kita hari 9 dah hari ni. kita malam yang ke-9 dah. Esok puasa Arafah dapat kita. Bagi negeri kita. Negeri Thailand supaya kita tak dapat jadi bunyi belik sangat deh. Lalu itulah ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat pada para penonton yang bersama dengan kita malam ni deh. Itulah kesedaran kita begitu sungguh
Gitu sungguh. Kadang-kadang kita tak khabar. Waktu mana demo tak bagi kesedaran kepada kita, kita berasa tak ada salah gitu. Kita rasa kena sokmu, rasa buat tu, buat ni, demo tu, golongan dak, semua gitu. Kita kena percaya dan kita kena mengaku kesalahan dan kesilapan kita. Salah berlaku. Sekalipun kita tak buat dosa, sekalipun kita tak ada melakukan salah berat-berat dosa tu ada berlaku, kita tak sunyi daripada salah silap dosa berlaku kita ni. Jangan berasa kata kita tak berdosa. Jangan. Mana-mana orang yang berasa kata dia sunyi daripada dosa, orang ni benar-benar orang ahli dosa dah. Ulama kata, kita pun tak kerti juga. Ulama sebut, di antaranya sebut dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita dah baca kitab dia telah, Penawar Bagi Hati. Ada sebut dalam kitab dia, mana-mana barang siapa yang berasa dirinya tak ada dosa, berasa dirinya tak berdosa, orang ni adalah orang ahli dosa dah. Pasal apa? Pasal kita tak sunyi. Tak sunyi makna tak lepas. Tak lepas kita daripada salah, silap, berdosa. Ni tiba-tiba kita berasa aku tak dosa, aku tak salah. Yalah, kita tak buat dosa kadang-kadang kita tak buat dosa, tapi kita abaikan waktu mana dia mau melakukan dosa dak pe kita. Abai makna kita tak kata po. Dia mau buat berdosa, kita dia mau buat apa sajalah dosa ni. Kok kecek watino, muat tino, tak nikah, dosa dah tu pun dak pe mata kita. Tiba-tiba kita senyap kata pondok larang, pondok beci, pondok dosa dah lah kita. Nabi kata man ra'a minkum munkar. Mana-mana di antara kamu yang nampak kemungkaran dak pe mata. Nabi suruh yughayyir biyadih, tak kuasa bilisani, tak kuasa biqalbi, 3 perangkat. Maka mana-mana daripada 3 tu pilihlah atas kadar kuasa kita. Tiba-tiba daripada 3 tak ada sahabu. Murih, pondok caci, pondok larang, pondok beci, pondok. Tak ada 3 tu, bila tak ada kita pun tergulung juga dalam dosa tu. Nak moleknya kita berasa tak apa. Budak lah ni masa dia. Kita rasa gitu. Ni masuk dalam kata kita redha dengan perkara maksiat. Waktu mana kita redha dengan benda dosa, ulama kata dosa juga walaupun kita tak buat. Kita tak ada buat leh, cuma kita redha dengan dosa tu. Budak-budak akak duk rebuh dalam ketung belakang rumah kita. Dulu duk berubuh dak pe, kita serabut dah dadu nak nampak lalu acak ni. Kakak dadu, kakak tahan serabut budak ni nama kan igat apa aku. Mugi rebuh lah basah laki rumah gua. Serabut tengok budak ni. Amak budak-budak pergi rebuh lek laki rumah dia. Lek basah lek laki rumah dia. Makna apa tu? Ya redha dah tu. Redha kemaksiatan. Waktu mana budak-budak melaku maksiat tu boleh nyokno budak tu. Contoh kata 4-5 orang pakat rebuh, bolehlah 200,000 dosa. Hak gie hak hambak ni, pak cik duk dapat ni hambak suruh pergi rebuh lek basah, boleh juga 200,000 dosa. Na'udzubillahi min zalik. Kena marah. Ini makna kata perkara dosa tidak maknanya kita kena terbuat diri. Kadang-kadang kita redha dengan dosa itu adalah satu bahagian daripada orang yang melakukan dosa dah. Dah gitu. Inilah yang memerlukan hari-hari kita renung, kita fikir sampai masa sahabat lagi. Masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman hari itu, waktu mana Allah Taala uji dengan bala dengan berapa, mereka itu tertanya-tanya di antara sesama mereka. Dia tanya, "Hai, buat kita salah apa ni? Buat kita silap ke apa ni? Ada siapa dia buat salah weh, aku dosa apa ni dengan Tuhan?" Tu. Takutnya sahabat zaman hari itu bila Allah uji, dia tertanya-tanya sama-sama dia, "Aku dosa ke apa ni? Aku silap apa ni?" Tanya-tanya dah. Walah tu sahabat tu. Sahabat Rasulullah, Nabi jamin kata orang yang sebaik-baik, orang yang hidup di dalam sebaik-baik masa sahabat Nabi. Nabi kata sebaik-baik masaku. Siapa dia masa Nabi? Sahabat. Lepas pada masa Nabi, masa tabi'in. Orang hidup dia jumpa dengan Nabi, tapi dia jumpa dengan sahabat Nabi panggil tabi'in. Lepas pada masa tabi'in, masa tabi'in. Ini Nabi jamin waktu ataupun masa yang paling baik. Waktu yang paling baik, masa yang paling baik. Makna orang dak hidup dalam lingkungan 3 masa tu kebanyakan orang baik kebanyakan orang jahat pun ada. Bukan makna kata orang hidup semasa Nabi semua baik belaka dah Abu Jahal baik gak.
Muka Abu Jahal hidup masa Nabi dah adalah orang jahat tu pun, tapi nak royak zaman tu zaman orang hidup semasa hidup dengan Nabi, zaman yang malaikat daripada langit ramai setari tolong, ramai malaikat daripada langit turun ke bumi zaman Nabi. Quran turun zaman Nabi. Waktu Nabi kita wafat tak ada dah Quran. Kalam Allah semelia-melia kalam ni turun zaman Nabi. Habis tu Nabi kata sebaik-baik zaman aku. Waktu zaman Nabi. Nah gitu. Ni makna orang Nabi sebut waktu dia, waktu sahabat, waktu orang dia dengan sahabat tabi'in, tiga-tiga ni waktu yang paling baik. Ada waktu satu ketika Allah Ta'ala uji dengan penyakit ni kita dengar sama-sama penyakit wabak, penyakit yang berebak serata-rata. Sahabat tertanya-tanya di antara dia, kita dosa gapo dengan Allah ni, kita salah gapo dengan Tuhan ni. Itu. Ini makna kata tiap-tiap kali Allah uji kita, jangan tanya orang lain. Jangan tanya orang lain, tanya kita dulu, aku berdosa dah dengan Allah ni, aku silap dah dengan Tuhan ni, apa yang salah silap aku dengan Allah. Gitu. Tanya kita. Jangan nampak kawan tu, nampak kawan ni, menyebabkan timbul benci, kebencian di antara kita satu sama lain. Maka benci ni adalah salah satu di antara perkara-perkara yang tak ada dalam Islam. Kita tak ajar main benci-benci tu. Lebih lagi benci sesama orang beriman. Nabi tak ajar. Bahkan orang ni dibilang kata tak sempurna iman dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman kalau zahir lah hadis tu. Kalau nak pakai zahir lah ni ada setengah-setengah nak pakai zahir belaka lah ni. Kalau nak pakai zahir syiah hadis ni, la yu'minu, Nabi kata tak beriman di antara kamu, salah seorang di antara kamu tak dibilang kata beriman sehingga kamu kasih kepada saudara kamu semacam mana kamu kasih kepada diri kamu. Ni agak-agak lagu mana kita weh? Kita dengan sahabat kita ni, dengan sahabat ataupun jiran kita, atau kita kira saudara sesama beriman ni, kalau kita tanding lah bak kasih ni, bak sayang ni, kita sayang ke diri kita ke sayang ke saudara kita, mana lebih? Kita tahu sayang kita, tak gamuk lagi sayang ke orang. Ini kalau kira hadis itu Nabi kata tak beriman kita. Allah berat masih tak beriman. Moga-moga la yu'minu, tak beriman. Mari tak beriman ni, makna beriman ni apa? Percaya. Tak beriman, tak percaya. Apa maksud tak percaya? Kapai itulah. Benih bukan nak kapai-mengkapai, nak sebut cerita hadis Nabi. Nak sebut cerita hadis Nabi. Nabi kata tak beriman makna kapai. Kalau mung tak kasih kepada saudara kamu, balah mana mung kasih kepada diri kamu. Baraklah kita. Ni dalam keadaan yang krisis ni, wikri ni, kepik sodok ni kita panggil deh. Dalam keadaan yang haru biru ni, dalam keadaan yang tak ada nak gamuk ni kita panggil. Dengan kapung katuk kerja tak boleh buat, covid pun tengah duk merebak, vaksin pun Allah bunyi kata kau orang pocok pun ada masalah. Lagu mana gamuk weh? Lagu mana gamuk letak atas diri kita masing-masing. Selama mana kita rasa asaku yang lepas, saudaraku ikut dia situ. Ni Nabi kata kalau ikut zahir hadis lagi tak beriman kita. Tapi ulama tolong syarah lah, ulama tanggung hadis situ makna la yu'min, makna tak sempurna. Ni mujuk ada ulama. Tak gitu. Mujuk ada para alim ulama. Tolong apa? Tolong mensyarahkan hadis-hadis, maksud-maksud hadis supaya kita faham mudah. Tak gitu. Mudah faham pasal ada ulama dok tolong syarah. Duk tolong royak kepada kita maksud-maksud tujuan-tujuan hadis Nabi SAW. Ini makna kata kalau kita bakar hadis ni, nak dengar ataupun nak beramal dengan hadis kata tak sempurna salah seorang di antara kamu, iman kamu tak sempurna sekiranya kalau mung tak kasih hingga siapa kamu kasih kepada saudara kamu, balah mana mung kasih kepada diri kamu. Kita kasih dak diri kita selamat daripada COVID. Kasih begitulah juga kita kena kasih dan saudara kita ni selamat juga daripada COVID. Kita berdoa kedak untuk kita sihat pagi, sihat petang, murah rezeki, berkat hidup, selamat dunia, selamat akhirat. Kita berdoa untuk diri kita. Ada kedak kita berdoa kepada saudara mara kita? Dalam bab kita doa untuk kita, ada kedak? Kalau tak ada, tu makna kata kasih kita tak sungguh lagi. Tak masuk dalam kata kita kasih kepada saudara kita. Bila tak masuk, iman kita tak di. Kalau 100%
tak nak cukup 100 lah. Tak cukup kerai kata orang tu. Kalau email 100 gak duduk di 70 80 kau datu lah. Tak nak cukup mana tu. Pasal apa? Pasal kita mengutamakan diri kita lebih daripada orang lain. Dan gitu, asal aku lepas ya, asal aku boleh ya, asal aku sehat ya, asal aku selamat ya. Orang lain kok dia situ. Orang ni bukan dari kalangan orang hak Nabi kita hajar dak. Nabi hajar tak boleh sesama kasih dan utamakan orang lain. Bahkan dalam Islam kita utamakan saudara dulu lebih pada diri. Alhamdulillah, muslimin muslimat sedang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita malam ni lebih kurang 700 lebih ni. Mana-mana yang masuk hot share dah, terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita dapat pahala dengan kita tengok suku, kita share tu pula dah pahala berganda-ganda suku pula. Mana lagi belum pada share, berkongsilah kepada saudara kita. Jangan kita menjadi orang yang pentingkan diri kita. Asal aku boleh ya, orang lain tak boleh tengok ikut dia situ. Jangan. Ini bukan ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar supaya kita bersabar. Bagi kita dapat kebaikan, kita boleh benda comel, kita boleh benda manfaat. Tak boleh cukup kita seorang. Kita nak juga saudara kita dapat kebaikan pada mana kita dapat. Manfaat boleh macam mana kita boleh manfaat. Melalui apa? Kalau kita dengar live, tak kira lah ni hak ambo dah. Dan babo lain pun samalah. Kita tengok babo li yang lain ni, babo li lubuk dia, tolong share. Waktu mana kita tengok tolong share. Kita minat abosuh, tolong share. Kita sedap babo itu, babo Nawawi, relax ya babo Nawawi. Babo Nawawi kapung atas. Kita ngaji wa dia relax. Abang-abang jangan ganggu. Sedap dengar dia. Kali share. Apa saja kebaikan yang kita ada, bukan sekadar kita bahkan kita share kepada saudara kita. Mana-mana yang share bersama dengan kita malam ni, moga-moga Allah Taala bagi pahala untuk kita hak kita dengar ni satu, dan Allah akan lipat kali gandakan pahala kita melalui kita share. Klik button share klik button share. Pasal orang putih ramai tik sini habis kecek asal putih tu. Jangan kita menjadikan orang selfish, orang pentingkan diri. Kita menjadikan supaya kedapat hak kita kebaikan, kita nak bagi juga pada saudara kita inilah akhlak orang-orang yang beriman balas mana Nabi SAW ajar kepada kita. Nabi ajar kita pada kita satu jakoh Nabi kita. Pentingnya ada waktu mana berlaku peperangan Khandaq. Berlaku peperangan Khandaq ni kita duk dengar cakap-cakap dah kisah ni. Siapa pria ni ada satu orang sahabat wasapa tak silap sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia bagi syadeng lah. Katanya Salman, ya Rasulullah gininya. Kita tak sah tubik perang di luar pada kawasan kita, tunggu di kawasan kita, cuma kita gali parit keliling kelala bandar Madinah ni. Tu gali parit supaya mereka itu mari dengan kuda dengan alat dia jatuh le parit. Mula-mula Rasulullah juga, tapi ada cedengnya tu disetujui oleh beberapa ramai sahabat. Rasulullah pun nampak juga dan Rasulullah pun setuju juga gali parit. Panggil peperangan Khandaq. Gali parit. Waktu mana gali parit ni, bukan kata Rasulullah naik duduk atas parit cekak pinggir tengok pia gali pia tak gali boh kanan. Tak, Rasulullah sendiri turun sendiri gedung gali bersama dengan sahabat beramai-ramai. Ini panggil contoh teladan bagi kita umat ni. Walaupun tua pemimpin tinggi setara mana, ini dia duduk sekali. Bukan makna kata bila ada pemimpin yang ada ketua nanti tunjuk, nanti tengok, nanti keling, nanti pesak. Tak, turun sendiri. Setelah daripada duk gali ramai-ramai ni, siapa tengah hari molek sahabat-sahabat berasa letih lah. Ya Rasulullah minta diri dulu deh nak kelik berehat. Kelik dah lah. Hak setengah-setengah pakak kelik, mung kelik, aku kelik pakak kelik. Ada lagi hak ramai bersama dengan Rasulullah, ada lagi. Waktu mana ada lagi, ada sahabat di antara ramai-ramai tu basuh halung perut. Bukan tengah hari dah. Hak pagi pun tak makan lagi ni, hak nak pagi hari tak makan pula. Halung perut, ikat batu perut. Bila ikat batu perut nak pergi ngadu pada Rasulullah ni. Ya Rasulullah, aku lapar ni Rasulullah ni. Lapar ni. Asal hak pergi pagi pun tak ada makan ni, nak apa tengah hari pun tak makan lagi ni. Nak gali pula tak gerak ni. Ya Rasulullah, saya lapar ya Rasulullah, tak ada makan ni. Buka baju ni. Buka baju tengok gapo batu dek perut.
Asal bila batu perut kita jamin waktu mandi halung perut dia bunyi khok-khak nak buat ke mana tak saya bunyi, ambil batu ikat perut pergi kemas, menyebabkan angin tu tak berlari di perut. Bila angin tak berlalu dia tak jadi halung perut sangat tu yo apa ni dah ikat batu ni tak saya angin duk berlari dalam perut. Dia tunjuk pada Rasulullah, ya Rasulullah aku lapar ni, tengok batuku, sutir batu. Rasulullah akik dia, aku dua. Rasulullah berat lagi, dua Rasulullah batu ikat dia perut. Tak gitu. Maka pada waktu itu ada seorang sahabat nama Jabir bin Abdullah. Jabir nampak Rasulullah duk gali makan ni batu dua utir perut, tak ada makan dia gamuknya. Waktu mana orang duk berehat ramai-ramai, Jabir ambil peluang pergi bisik dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, rumahku ni ada anak kambing seekor, patut ada roti dua utir. Tadi bawa tu sudah ramai-ramai nampak hak lain kelik habis. Mungkin rumahku ya Rasulullah. Dia makan kambing, kita gula kambing, makan roti, ada roti, boleh kita dua ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tak apa, boleh, insya-Allah boleh. Setelah daripada tu Jabir bergaduh-gaduh lah nak kelik ke rumah dia tu. Nak kelik ke rumah dia, nak royak suruh mulih lah kambing ni, anak kambing. Lepas tu suruh orang tino dia tu cara buat roti, kambing roti belah-belah. Jabir paling kita tak berapa jakah Rasulullah naik atas batu tinggi, wahai sahabat aku semua weh, hak tak kelik lagi ni. Tadi lepas ada kita gali sudah semua ni, kita pergi makan belakang. Ada rumah Jabir makan ni. Ada rumah Jabir makan ni, ada roti. Aku jemput semua hak bersama pada kita pagi ni, pada tengah hari ni, pakak pergi makan belakang rumah Jabir. Jabir lembut lutut jalan kelik ni. Tak ada apa rumah, lembut lutut Jabir siap dah kata terik ni. Cari nyakit dah aku ni. Anak kami seekor, nak teluh ke, nak makan cukup ke dengan begitu ramai sahabat ni. Sahabat ramai. Roti ada dua utir yo. Sahabat ramai Rasulullah naik istihar, suruh pergi semua jemput belakang. Lembut lutut Jabir, sudah dah. Kelik lagi dengan serabut perut. Nak buat rano dek nak buat rano dek ni. Kat ni pergi royak ke Rasulullah seorang ya. Tiba-tiba Rasulullah naik istihar, ajak belakang hari tu, ni jemput mari habis. Semua sahabat duduk situ, Rasulullah jemput mari makan belakang. Sudahlah, kita nak cari mana barang kita ada nyok ni. Ada anak kambing, ada roti dua utir nak buat rano ni. Siapa pun ya Rasulullah mari sendiri. Rasulullah sembelih sendiri, kambing sendiri, bergula sendiri, Rasulullah ambil roti sendiri. Allah, tak ada dah ni. Semua Rasulullah buat sendiri belakang. Jabir nanti tengok, ya klik nak apa. Rasulullah kata duduk dia Jabir. Aku sendiri cara. Semua Rasulullah buat belakang. Rasulullah bergula sendiri, setelah daripada bergula dia bakar roti, bakar berapa. Sahabat mari ramai-ramai tu, hak mari ramai-ramai sahabat tu. Siapa pria jamu ni? Mari ramai-ramai Rasulullah sendiri, cebok boleh makuk, ambil roti bubuh hatta. Cebok boleh makuk roti hatta. Berkali-kali. Jabir duk tengok klik, siap dah, duk naling lagi, serabut lagi, takut tak cukup. Takut tak cukup. Hingga siapa beri pada sahabat, semua boleh makan. Semua boleh makan roti pada tengah hari itu, boleh makan gula kambing belaka pada tengah hari itu. Hingga bunyi seorang sahabat kenyang bunyi sedawa gitu, kenyang belaka. Tak gitu. Jabir pun masuk dapur mula, tengok tinggal ada nyok lagi gula kambing ni, moga bunyi kenyang belaka hak nu nak nambah. Masuk buka dalam tudung puyuk, dalam puyuk tu duk penuh, tak ada luak sikit. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ambil daripada cerita ni, gapo dia cerita duk baca duk royak ajak apa kesudah ni. Rasulullah akhlak dia. Dia buat sendiri, sepatut dia orang memulalah. Iyalah makan orang mula-mula, kali muka dia gula diri dia bakar roti, iyalah makan cak mula-mula dah. Beri pada sahabat dia dulu. Sahabatku boleh makan dulu, boleh makan sahabatku makan kenyang belakang, penuh belakang apa tu ni. Barulah dia makan dengan Jabir. Allah. Ini nak raya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hak kita hak duk mengaku sendiri pun kata kita pengikut sunnah, siapa pria pun tak ada mungkin. Tak ada lah mana juga. Allahu Rabbi, moga-moga kita dapat anugerah dari Allah, taufik hidayah, kita boleh ada dalam jiwa raga kita, dalam kelakuan hidup kita. Biar ada walaupun tak 100% balas mana Rasulullah, biar ada juga dalam hidup kita. Sikit-sikit tak apa dah persen kalau kiranya ada persen ni. Ada pesing mana? Pesing wasa membesarkan belalah mu makan dulu tak apa, aku ngakik tak apa. Siapa pergi orang jamu siapa pergi orang jamu sijik ramai-ramai. Orang panggil baca kulhu, orang panggil buat molok
Itu. Jarang nak sanggup ngakit weh. Ada tu ada. Kalau kata nak duduk hidayah kan nak ngakit dulu. Duduk hidayah dulu. Mengakit apa aku ngakit lagi. Makna kita utama kita dulu dah. Tapi bagi orang-orang yang ada jiwa khidmat. Jiwa satarana orang panggil. Khidmat satarana, cit satarana ni. Makna dia nak tolong belalah aku tak akal kita apa? Mu dulu. Orang ni orang yang hidup di atas landasan ataupun hidup di atas jalan ni yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nabi kata hanya sanya dibangkit aku jadi nabi jadi rasul mari kepada umat manusia ni tujuan aku nak tunjukkan akhlak yang mulia lah ni. Akhlak mulia. Akhlak yang baik begini cara dia. Itu semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berhajat besar kepada kita kena dengar sirah Nabi, kena dengar sejarah Nabi. Barulah kita boleh tahu gitu akhlak Rasulullah. Allah yang aku nak ikutlah macam ni kok. Aku nak ikutlah. Utamakan orang lain kalau banding dengan diri aku. Tak gitu. Utamakan orang lain dulu kalau banding dengan diri aku. Apatah lagi kalau kita kata aku boleh dah nak orang lain boleh kata. Ni ajaran Nabi juga semuanya. Berlainlah kata orang pasal aku boleh ya. Tu lainlah tu. Aku boleh ya. Orang lain tak boleh ikut dia situ. Malah ni asal aku boleh tengok live show aku ya. Aku malah nak share kat orang lain. Malah serabut tak dalam Facebook aku. Dalam Facebook aku nak share apa? Nak share orang jual kering. Nak share orang jual kering. Nak share bola marai highlight. Orang ni nak share darah. Orang ni nak share TikTok. Boleh share tak ada apa. Tapi kena jawab tagi mati. Mati tagi. Tagi lah kita mati. Bukan mati beratus tahun lagi. Setagi lah kita nak mati. Malaikat tanya pakai Facebook dok atas dunia gitu. Tak kira kita nak jawab dak pakai. Gapo atik hari-hari pun. Sudah. Pasal jawab kena jawab mata. Tanya soalan ini. Semua gerak-geri kita, semua tulisan kita akan disoal. Bahkan hati kita dok telitah apa ditanda disoal. Hati kita dok telitah apa tah perkara hak kita dok puh tu. Ni puh macam-macam puh. Ikut berasa tu baik. Kadang-kadang benda-benda tak sepatut pun. Nak oleh benda dalam dapur, benda dalam bilik, dalam rumah, habis biar orang lain tahu. Jadi biasa mana orang ni? Barang dalam rumah. Makna apa barang dalam rumah? Tok laki dengan bining lah. Bining dengan tok laki ada masalah. Masalah apa? Masalah balah ya tekih pasal dia. Payah nak cari bining mejak awal-awal nikah. Siapa mati-mati dua tu ada bunyi. Ada bunyi kongkek ada bunyi. Tapi boleh ada memang kata ada ustaz. Lagu mana tak bunyi? Bisu. Tak apa tu. Bisu berlaku laki bisu, bini bisu. Tapi bisu apa bunyi? Cuma tu tak tahu gapo lah kita dah. Bunyi gitu waktu mana dia balah. Masa apa tak silap 2 3 4 malam lepas. Bini bisu. Laki bisu tapi bukan orang agama Islam lah, orang sebelah tahan. Nya berkelahi dua tu. Bila berkelahi bini yang katok laki-laki punya tibuk kelik dadu hari nak selesai di antara laki bini duk balah ni. Laki pun bisu, bini pun bisu. Hak bini wah, hak laki pun wah. Dadu duk tengah gini dadu. Tak tahu nak ukar ke mana. Kamu tak tahu buku apa. Muka pakak duk royak belakang bini duk royak cara dia. Laki pun duk royak cara dia dengan bahasa bisu tu lah. Pening dadu duk tengah sodah nak ukar lagu mana salah habah bini. Dadu tu deh. Nak royak atau laki bini ni biasa yo. Orang suami isteri waktu mana dia duduk ya bahasa dia. Ya ada teki, ada bala, ada mecah, ada mengaju, ada tekah-tekah rasai rumah puyuk, ada begitu Tapi waktu mana kita kelahi balah dalam rumah, jangan waktu baik tempat public. Satarana ni. Ni nyopoh lah weh atau tak pakar. Dia berubah tu. Tak pakar. Kau mari tengok mula molek. Lah ni tak jadi sepengajannya dulu. Pas biar nak suka ke mana, nak suka pada dia kira. Balah pula luar ni. Tak gitu. Kalau lah hak retina mari komen lah bawah boleh tebang. Hak tino ni, balik ke hak tino dulu banyak-banyak nak tengok. Kalau lah tak kena ngatuk laki dia macam-macam ya supah laki dia dalam Facebook lah dia post besar degang naik wasa tak pakar wasa gitu wasa gini
hak tino mari atau sabarlah pasal dia sabar dah deh. Kalau hak yatim mari yalah lain kalau dah bayar kad hak yatim lain mari yatim lain kata pasal dia sabarlah wak ano gitu gini, pandai ambil hati, pandai pujuk, pandai gapo hak yatim lain macam walhal laki ada rumah dapat ke balas marahnya hak yatim lain dah ni mari pujuk ni. Lama-lama rasa sedap dah tanding pula dengan laki ku rumah. Laki ku tak nak ambil hati hak ni, pandai ambil hati. Ni. Ini perkara yang membahayakan pada waktu akhir zaman yang banyak berlaku di tempat kita. Akhir-akhir pergi dengan jatuh lain dengan sebab ni. Habis tu jangan weh orang tino jangan. Hak lepas hari nak buat rana haluh apa lah hak lepas mari kadang-kadang benda dalam rumah tak sepatut-patut pun kita pergi bubuh di pak belik di satarana di tempat orang ramai ada mau duk baca hal rumah tangga kita ni. Ada-ada orang tua rumah tak tahu lagi kata demi. Tapi dunia tahu dah. Wan ni mai sebai. Apa? Wan ni mai sebai. Orang tua duduk dalam rumah sekali dengan dia tak tahu kata demi. Tapi dunia tahu dah segala hari. Tak gitu. Ni. Makna kata besarnya benda-benda begini. Rosaknya kita kalau tak kena kelagu lah. Tak kena kelagu deh. Ni makna kata waktu mana kita hidup dalam keluarga gapo semua ni semua ajaran Rasulullah ajar berlaku kepada kita. Ajar berlaku kepada kita. Kita baca lama mana dah lupa tanya. 41 minit. Cerak kedak sorga ni weh. Baru tanya sorga. Pasal bimbang takut fikir masalah tapi mungkin tak ada masalah apa fikir ni deh. Kalau tak bunyi sorganya royak aja awal-awal tak bunyi sorga weh ustaz weh. Duk kata apa weh deh. Ni mungkin bunyi sorga ni. Pasal kita tanya hati awal-awal bila masuk dalam pengajian sorga cerak dak, sorga jelas dak. Daripada mana kata saudara-saudara kita ni. Sebab tengok ni kata-kata ni tengok lalu kat mata lah. Ciah ni. Daripada komen saudara kita ni daripada serata-rata tepat daripada Terengganu, daripada Kedah bersama dengan kita daripada Banggu Panan. Serata-rata tepat ni saudara kita ni seperti mana biasa tu lah. Jadi bak masalah dia mau tanya apa waktu insya-Allah kita akan jawab dengan majlis-majlis yang tertentu masalah kadang-kadang dah mau sekiranya kalau kata masalah tak ada itu sangat kita boleh jawab insya-Allah kita jawab kita jawab insya-Allah. Jadi hubung dalam bab bicara kita tadi nak royak kata akhlak Nabi SAW yang sepatutnya kita kena dengar sirah Nabi gitu, kena dengar sirah Nabi, dengarkan cara hidup Nabi kita. Biar ada kita ada kalau sebelah Malaysia banyak dia membaca orang kitab Syama'il Muhammadiyah royak hidup Nabi kita, akhlak dia, pakaian dia, tikah laku, cara dia duduk dengan sahabat, waktu mana dia duduk dengan keluarga dia, waktu mana dia main dengan anak, main dengan cucu, semua ada royak cara hidup Nabi kita SAW. Bahkan dengan binatang pun ada sebut dalam sirah. Satu ketika Nabi SAW kelik daripada satu tempat, tiba-tiba bunyi suara, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada bunyi suara, ya Rasulullah. Rasulullah pun tengok mana suara bunyi habis tak apa orang. Tiba-tiba tengok bunyi dekat je. Rupa-rupa duk kaki. Tengok nate pelandau. Nate pelandau kecil tu. Dia kena siding, kena perakat. Panggil Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah, tolong aku kena perakat ni. Aku kena ciding ni. Pelanduk kecil. Boleh ke kecil pelanduk? Jangan buat pelik. Jangan buat pelik bila sebut kerja Rasulullah, kerja Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi dengan orang yang pisik balas mana Rasulullah. Tak usah kata benate, faham kayu. Kecek dengan Rasulullah. Faham tamak kata kita duk dengar kisah batai tamak menangis dah. Faham kayu ni kita tahu benate ni ada juga mulut, ada juga lidah. Nak gitu. Faham kayu mana ada mulut lidah tapi berkecek bertutur dengan Rasulullah SAW. Tak ada belak pun. Maka pelanduk tadi panggil ya Rasulullah, aku kena ciding, tolonglah aku. Rasulullah kata aku nak tolongmu tak leh. Kerana apa? Kerana ciding ni ada tuai dia. Perakat ni ada tuai dia. Waktu mana perakat ni dikenamu ni, makahmu ni, hak tuai perakat ni aku nak tolongmu makna kata aku buat tak betul aku tak boleh tolongmu. Gini ya Rasulullah, bukan berapa suruh tolong ni. Kerana aku sekarang lah ni ada anak kecil-kecil duk nu, ada anak kecil-kecil tu.
Anak kecil-kecil duk lapar pek susu, aku tu bik mari ni, mari makan, cari-cari makan sikit supaya tambah susu-susu dalam pek aku ni. Makan tu makan ni, cari makan ni supaya we tambah vitamin, we tambah susu. Tadi ni aku nak klik lah beri susu, beri pek kepada anak aku duk tidur di sarai tu. Jadi sekarang lah ni aku kena siding anak aku tak akan pek jap pagi tak ada lagi. Ni masuk tengah hari dah ni. Laparlah anak aku lepas aku sebentar aku kena klik we pack pada anak aku sudah, aku nak mari pula we mumbuh siding mula. Rasulullah tu sungguh dak ni, sungguh ya Rasulullah, sungguh tak silap janji, sungguh. Rasulullah kata tak apa. Pecah berkah siding tu berdepung pergi nanti pelanduk tu, klik cari anak dia tu klik beri pack apa siap apa kau tu ni, siapa tu malah tumbah pula nak boleh mari. Rasulullah tunggu, lambat dah ni. Siap dah lah, lambat dah ni. Lah mana gamuk ni? Tak mari apa. Rupa-rupa akhirnya mari pula landuk tu. Mari pula. Mari pak siapa ya Rasulullah, sudah dah. Minta maaf lah. Minta maaf lah, mari lewat sikit. Pasal anak aku makan pek tak puas. Allah ni binatang kasihnya kat anak dia. Anak makan pek tak puas, waktu mana aku nak pergi anak nyuk. Tak datang hati nak tarik pek. Halak dulu. Bon apa anak nyerah molek, tarik nyuk nya tarik pek ni anak. Halak dulu. Ni anak nyerah belaka dah. Aku mari dah ni ya Rasulullah, maaf lah. Mari lambat sikit. Benatai usah, benatai pelanduk kecek dengan Rasulullah. Tak gitu. Rasulullah kata tak apalah, tak apa. Bubuh kelik ciding tu. Bubuh kelik duk lekat situ. Rasulullah masuk dalam kampung, dalam bandar. Istihar kepada sahabat, wahai sahabatku, siapa dia hak tahan ciding sebelah lek bukit tu. Ciding siapa sebelah lek bukit tu sekarang ni kena pelanduk. Ada dalam ramai-ramai sahabat ngaku, ya hak kami ya Rasulullah, hak saya, hak kita tahan ciding situ. Sekarang ni kena pelanduk. Jadi gini, boleh ke dak aku nak minta pelanduk tu, beri kat aku. Sahabat Nabi bila Rasulullah minta tak ada pun nak kira. Tak ada kata boleh Rasulullah 2000. Tak. Bila sebut Nabi kata nak, Rasulullah minta nak bayarlah. Nabi nak minta beli. Bukan minta saja, nak minta beli, nak bayar. Sahabat kata tak usah Rasulullah, tak payah. Ambil free ada kuasa. Ambil kepada Rasulullah dah. Bila dah dapat izin ni daripada sahabat tu beri kepada Rasulullah paling semula pergi tempat ciding tadi. Pergi lepas nanti pelanduk tadi. Sekarang ni aku dapat izin, aku diberi dah pada tuai hak jadi ciding ni, tuai ciding wimu kepada aku. Jadi sekarang ni aku nak lepas mu bebas supaya mu boleh kelik cara anakmu semula. Nyanyong kamu. Bila pelanduk tu boleh dapat bebas lagi, sekerat paling mari semula. Ya Rasulullah, boleh ke dak aku nak ikutmu ya Rasulullah. Rasulullah kata nak ikut apa nama? Aku nak ikut bersama dengan kamu untuk bawa agama Allah. Tengok. Benatai pelanduk. Tak ada akal. Tapi nak bersama dengan Rasulullah untuk nak menegakkan agama Allah di muka dunia. Dah gitu ke? Kita hak ada akal, hak ada otak berkilo-kilo, kalau fikir tak boleh lagi macam mana pelanduk tadi, malu kat pelanduk. Tengok setara pelanduk yang tak ada mempunyai akal. Waktu mana Rasulullah pecah dia daripada ciding, dia gidah mari teringat semula nak bersama dengan Rasulullah untuk nak bawa agama Allah wisebar di dunia ni. Allah. Tapi kita nak royak apa ni? Nak royak Rasulullah akhlaknya. Dengan benatai pun dia kasih, dia sayang, rahmatnya Rasulullah. Lepas benatai tu gini, satu ketika dengan batai taman ni kemungkinan kita duduk dengar cakap-cakap dah. Nak royak atas semua makhluk kasih dan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tanya kita umat Rasulullah. Kita umat Nabi. Waktu mana kita duduk di dunia, kita berhajat kepada Nabi. Kita mati dalam kubur, kita nak kepada Nabi. Bakit di badai mahsyar sana, kita tak terlepas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak semua pada Nabi. Setiap masa di dunia, dalam kubur, di mahsyar, bahkan masuk dalam syurga pun nak lagi bersama diirai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana satu ketika ni Nabi kita hijrah pergi di Madinah. Hijrah pergi di Madinah. Setelah daripada hijrah di Madinah ni, waktu mula-mula ni Nabi kita duk
baca khutbah di atas, orang panggil tunggu. Gini tunggu itu tamah hak kena terbedah tau. Tamah hak kena terbedah ni ada tunggu gitu. Atau ada pelepah sikit. Jadi naik atas tunggu tu lah supaya nak pergi tinggi sikit. Sahabat duk nyatok ni, sahabat duk nyatok ya tinggi sikit supaya sahabat duk jauh-jauh lek belakang boleh dengar. Tak? Duk baca khutbah tu, baca khutbah, duk syarah, ceramah kita panggil. Nah, Rasulullah duk baca khutbah, sahabat boleh dengar. Lama kelama ada orang mari tahu, ya Rasulullah, memberi kedak izin kepada aku ada anak lelaki ku ni pandailah cara buat mimbar bangunan ni pandai, ya pandai maku, pandai kerak, pandai potong, boleh buat mimbar tinggi sikit. Waktu mana tinggi sikit ni mu boleh duduk tinggi sikit kerana ni sahabat ramai ni mari nak dengar membaca khutbah yang jebak-jebak kan hak jauh-jauh tak nak dengar mana. Bila lah mimbar tinggi sikit, mu duduk tinggi ya sahabat hak jauh-jauh boleh dengar sikit, nyata sikit suara. Rasulullah berjawab lah, boleh tak ada apa, buatlah. Molek baru, molek. Buat mimbar. Sewaktu mana mimbar lebih kurang dalam seminggu sudah. Anak kat we tu anak orang hak mari minta izin dengan Rasulullah seminggu. Sudah dalam seminggu ni mimbar baru marilah. Tak Pak Rasulullah duk ceramah cuma tak tepi sikit. Nah, tepi sikit daripada batai taman tu. Siapa hari Jumaat? Rasulullah naik 3 putung anak tangga mimbar. Rasulullah 3 putung anak tangga. Naik atas mimbar, bunyi suara pada mana uta duk nangis, uta duk menahun, uta duk teriak, anak hilang dah. Lagu mana tahu? Negeri kita pun tak ada uta. Ada riwayat lain bunyi sepana budak, suara budak nangis. Suara budak teriak, bunyi gitu. Sahabat dengar belakang gitu. Sahabat dengar belakang suara budak duk teriak, ada riwayat atau bunyi suara uta. Suara uta duk nangis. Pakak dengar sahabat duk cari budak mana uta gapo pakak. Suara bunyi tapi tak ada cari ibu tak temu. Rasulullah bila bunyi Rasulullah kata tak ada hal lain ni. Batai taman hak ku duk cak sokmo duk baca khutbah, bunyi suara di batai taman tu. Rasulullah turun daripada mimbar, peluk batai taman tu. Peluk Rasul menangis. Nak daya batai taman Rasul menangis buat apa ni? Nangis buat apa ni? Teriak apa ni bahasa kita gak. Jawab batai taman, aku kecil hati ya Rasulullah, aku kecil hati. Kerana biasa-biasa anak-anak hari Jumaat naik duduk atas belakang aku bersama dengan aku serenok waktu mana kamu duduk di atas belakang aku. Tapi hari ni mu boleh mimbar baru, waktu mana mu berdiri di atas mimbar baru, aku tengok mu jauh daripada aku kecil hati. Itulah menyebabkan aku menangis ni. Apa tu apa nak buat kepada kamu ni? Kalaulah mu nak supaya Allah Ta'ala hidup mu di dalam syurga, aku nak doa kepada Allah supaya mu hidup di dalam syurga. Ataupun mu nak supaya mu hidup jadi taman yang sempurna, tumbuh naik batai semula, naik daun, naik buah bunga mula. Aku nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya mu jadi pohon taman yang sempurna. Ada dengan batai, dengan daun, dengan bunga, dengan buah cukup. Belah ke mana? Jawab batai, aku nak bersama denganmu ya Rasulullah. Aku nak bersama dengan kamu. Tak usah duduk dalam syurga, tak usah nak tumbuh ada daun mula, tak usah. Aku nak bersama dengan kamu ya Rasulullah. Lalu tu Rasulullah perintah kepada sahabat suruh gali pokok taman batai tadi tu, letak bawah mimbar yang baru. Lepas pada tu baru senyap batai taman. Tak bunyi suara menangis. Allah nak wayak kata benar batai taman yang tidak mempunyai, tak ada punya roh, tak ada mempunyai hati. Kalau kita bahasa kita kok keras kaum tapi cinta, kasih, sayang. Wasa tak kena, wasa kecil hati waktu mana Rasulullah jauh daripadanya. Allah, apa kita yang mempunyai hati. Kita ada perut bedah, kata orang tua panggil. Orang tua sedar dah waktu baik wajah. Waktu mana hok biasa masa keras-keras perut, atau wasa budak tak ada perut bedah ni buat kerja gini ni, dia kata. Kita yang mempunyai qalbun, yang mempunyai perasaan, punya hati. Tiba-tiba waktu mana disebutkan nama Nabi kita SAW di atas pikar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hati kita rasa mana? Biasa. Tak ada berasa getar pun, tak ada berasa kenaling pun, tak ada kata itu adalah nama kekasihku, duk sebut di atas mimbar, duk sebut di dalam speaker tu. Rasa gitu tak? Kalau tak rasa gitu, malulah kita kepada batai taman tadi.
Malulah kita pada pokok taman yang cinta kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, kita kena ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. We ada. We ada dalam hati kita, usahalah. Usaha lagu mana? Ulama kata di antaranya kita nak timbul hati kita kasih dan rindu sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat lagu mana? Ialah banyak kamu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat semua. Selawat makna apa? Selawat kita sebut nama Nabi ni. Ada kelebihan apa selawat? Oh, banyak. Di antaranya kita selawat kepada Nabi sekali, Allah selawat kepada kita 10. Padahal tu pun banyak dah kelebihan tu. Sekali ya kita sebut nama Nabi, Allah sebut nama kita 10. Man salla alayya marratan wahidah. Siapa-siapa yang selawat atasku sekali ya, sallallahu alaihi biha asyar, Allah akan selawat atas dia 10. Oh, lepas tu Tuhan selawat mana apa? Tuhan sebut nama kita. Rahmat dari Allah turun pada kita. Tak gitu? Rahmat daripada Allah turun pada kita. Inilah. Habis tu selawat banyak. Antaranya ulama kata lawak guana nak bagi hati kita timbul gatik kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa guana. Nak wala guana. Pertama kali ulama kata banyak selawat. Ikut apa saja. Sirah apa pun selawat boleh berlaku, ulama sebut. Kalau nak hal lebih, sirah yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panggil fadilat. Ada afdal, ada yang kelebihan. Panggil selawat yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak tu. Mana selawat Nabi hajar-hajar? Tu kita dah baca lah tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim tu. Tengok akhir tu. Itu panggil selawat Ibrahimiyah. Selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Itu paling afdal sekali. Tapi gitu kita bila kita wasa duk baca sokmo, duk amal sokmo, kita wasa biasa. Wasa sedap hak pelik-pelik gitu. Buatlah hak tu pun. Hak lain pun tak ada masalah. Hak tak ceranggah sangat. Hak tak ceranggah dengan Allah, hak tak ceranggah dengan hukum Tuhan, tidak jadi memuja-mujakan Rasulullah tu. Tak apa, tak ada masalah apa. Alhamdulillah. Banyak selawat. Apa saja, waktu mana pun, waktu ada kita ada masa lebih lagi lah ni kita tak kerja buat lagi kerana hidup kita dengan banyak kita berzikir, berselawat, sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah. Hiduplah kita selawat. Yang keduanya kata ulama, supaya nak hati kita nak timbul hati kasih kepada Nabi kita ni. Bukan kasih ke kita saja, bukan kasih ke anak bini, Nabi kita kasih. Saya ke Nabi. Dengan apa? Dengan kita hidup kembali sunnah-sunnah Nabi SAW. Sunnah hak kecil-kecil ni. Tak usah kata hak besar-besar tu, lebih lagi lah hak kecil-kecil. Kadang-kadang kita tak ambil pun. Tak masuk berat pun benda ni. Berdasarkan benda ni, benda hak Nabi kita ajar. Contoh macam-mana wisalih. Habis kata afsus salam. Wisalih. Wisalah ni adalah sunnah Nabi. Waktu mana kita berjumpa sesama kita, Assalamualaikum. Wigak-ngek kat mulut. Hoi boleh. Hanai boleh. Tapi salah tak boleh tu pelak tu. Hidup kembali sunnah Nabi kita. Salah Assalamualaikum. Waktu mana kita wisalah sebut kena. Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum. Boleh juga. Atau ulama kata boleh dengan kita wisalah dengan lafaz salam saja. Salam. Boleh. Boleh. Salam. Tiga wajah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam saja boleh juga. Gaduh dah, salam. Gaduh dah. Tak ada nak alaikum dah. Salam saja. Itu salam saja panggil salam para malaikat. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam para malaikat. Boleh. Kita hidupkan kembali sunnah Nabi hak gek-gek ni, hak mudah-mudah ni. Wisalah hubung adik-beradik, itu pun salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi. Wasilul arham, hubung adik-beradik. Adik-adik kita hak dekat jiran tetangga kita, kadang-kadang adik kita, kakak kita duduk sebelah rumah ya, tak pergi mari hari raya lah. Allah kariknya mana pergi rumah alah boleh pergi mari, boleh halau gula singgah pergi mari, tak pergi nanti nak pergi hari raya. Boleh lagu tu. Kena ada juga hubungi tu, hubungi gitu. Tapi mancing sokmo pula ada ke awak ramah pula sokmo pula. Engkau siapa kawan tu nak tidur tak boleh dengan laki dia. Pasal mari sokmo, mari pula dah kelik pukul 10, pukul 11 malam galiknya. We ada kata. Zaman kita pergi rumah orang semua agama ajar tu.
Ini ada tata tertib waktu mana kita pergi ziarah orang. Tak kira lah orang kita pergi ziarah, kita kata adik kita, kakak kita sekali pun. Rumah dia. Bila rumah dia ada tata tertib. Waktu mana kita nak masuk dalam rumah ni, ada tata, ada aturan dia, ada cara-cara. Kita duduk dapat pintu rumah, wisalah dulu. Assalamualaikum. Tuh. Ni silah aja. Duk buat kedak tak tahu. Masuk dalam dah tu. Dekat buka pintu dapur tu. Gang. Kawan tu baru duk akalkan bulu. Dia gay habis. Tak boleh. Nabi salih. Islah aja lah tu. Assalamualaikum. Senyap tak ada bunyi jawab. Wih pula. Assalamualaikum. Apa 3 kali. Assalamualaikum. Senyap juga. Balik. Ulama tak suruh pun. Agama tak suruh. Mau cokah pintu. Tak suruh pun buka pintu. Tak suruh. Suruh kelik dulu. Pasal dia tak jawab. Dia tak jawab. 3 kemungkinan ni. Mungkin tak ada. Kemungkinan tidur. Kemungkinan tu tak ada tidur. Malah nak tengok muka kita betul-betul. Dia tak jawab. Dia jawab senyap-senyap. 3 kemungkinan ni. Anak kali yang nak terima kita nya jawab. Tu Waalaikumsalam. Apa dia? Duduk luar. Tu. Dia nak terima dah tu. Ya mari buka pintu. Oh mong. Ya mari dana ni. Mari situ. Lepas tu kau ana ni mari rumah mong lah. Jangan masuk lagi dalam rumah selama mana dia tak royak. Masuk. Ini islah aja. Tata tertib waktu mana kita pergi rumah orang. Dan selama mana tu tak atau masuk. Harai kita masuk dalam rumah orang. Sebab apa? Dalam rumah tu kita tak tahu lagu mana keadaan. Bini duk ngembai. Anak-anak duk belanja gitu. Ataupun tak ada nak sipai lagi gapo dia duk selerak tabak kan. Aib dalam rumah tangga dia tu. Kadang-kadang benda-benda tak sepatut biar orang lain tengok. Dia nak tusuk-tusuk dulu. Katuk dulu atas kolan. Tunggu luar dah. Mana ada sikit ni sipai-sipai sikit. Kena duduk luar. Duk atas kisi batu luar dulu. Ni islah aja. Duk atas kisi batu luar dulu. Malam dia sipai apa sudah dia masuk dalam. Tak sedap duduk luar tu. Tak sudah masuk dalam. Baru boleh kita masuk dalam. Waktu masuk kita duduk dalam rumah demo, ada pula dah tata tertib, ada waktu kita duduk dalam rumah. Ni bukan rumah aja. Duduk dalam rumah orang jaga mata. Jaga mata. Yang dia hitam kok ni atas bawah hitam paksa habis. Allah. Buat apalah ini. Bila kita dengar, tak boleh. Tu baru tahu. Alhamdulillah. Boleh tahu lah malam ni. Habis ulama kata 3 tepat, 3 keadaan yang kita kena jaga. Waktu mana kita duduk dalam rumah, jaga mata. Kita duduk luar pada rumah, jaga lidah. Jaga lidah. Kita duduk luar pada rumah orang. Duduk luar pada rumah ni, dengan kawan, dengan orang, dengan berapa orang kedatar mana ni. Orang ramai-ramai, jaga lidah sikit nak kecek. Bukan tak boleh kecek lah. Cuma jaga sikit. Jangan ikut tubik gitu. Jangan ikut sedap gitu. Jangan berasa sedap ni, ikut tubik, ikut rock gitu. Tak boleh. Jaga lidah baik-baik. Waktu mana kita duduk luar pada rumah. Waktu kita duduk sore, jaga hati baik-baik. Ini 3 tepat, 3 keadaan yang kita kena jaga. Kita duduk rumah orang, jaga mata. Duduk luar ramai-ramai, jaga lidah. Duduk sore, jaga hati. Kerana sore hati kita kadang-kadang macam-macam yang mikir ya. Kira wasa gitu, kira wasa gini, kira mikir lagu tu, mikir lah ni. Habis tu sore ni pun bukanlah molek sangat kita duduk sore ni. Agama pun tidak galak sangat kita duduk sore, tak capur orang, tak boleh. Setan suka sangat orang duduk sore. Inna syaitana ma'al wahid. Setan dia suka orang duduk sore. Tu dengar tak weh, pok duduk sore. Walaupun kita duduk sore atas rupa kita tahu, kita buat amal. Kadang-kadang setan mari selik mung sore lah hok pakar dalam kampung ni. Tengok wah sebah mu tu kelik cah-cah tu. Orang lain tak boleh siapa ngamu main 12,000 sehari ngatai. Okey selik. Ya selik perasaan tu waktu mana kita duduk sore. Waktu mana kita tubik pergi Jumaat rati, capo gawa orang rati, dengar pendapat tiap orang rati, dengar buah-buah orang rati, baik lain lalu dah. Kita dengar orang hebat demo lagi pada kita. Bila panggil tak dengar kali gitu kok amal aku. Ni perlu kita duduk. Bukan makna kata kena duduk dengan orang ada 24 jam. Islam ya ada orang panggil kata bomolek. Bukan makna bergaul yang kau tahu apa gitu, tak ada masa duduk sore dak Bukan makna kata duduk sore diri tak cakap apa, bimbang takut mari perasaan ni. Perasaan setan tak ni nu. Setan suka kan, biasanya orang duduk sore ni yang mudah sangat buat. Lebih lagi duduk sore, hak duduk sore tu, hak tak ada vaksin, kita panggil mudah-mudah. Tak ada vaksin, tak ada ilmu, tak ada untuk nak tepih perasaan habuai syaitan mari duk bubuh ni. Kita panggil syaitan duk pang mu sore lah rajin. Mu sore sikit lagi mu boleh 2 tahun lagi kalau mu duk amal gini, wali mu.
Tak ada apa-apa, main bunyi wali gitu. Pas bila ada wali pergi Mekah tak nak tambah kapal, buat ceng-ceng timur di Kaabah. Dah gitu mu bawah mu buat gapo-gapo set ni. Mu naik nak naik langit, ceng-ceng sampai langit. Lebih ada Superman mu. Sete. Jangan. Jangan weh. Kadang-kadang kita tak terasa benar-benar begitu. Habis tu amalan berzikir, wirid ni, tarekah ni ada guru-guru duk pimpin. Guru ni mustahak, bukan main ikut suka kita, bukan mana aku rajin aku nak buat cara aku tak boleh. Ya kena ada pimpin ni daripada orang-orang yang guru-guru yang pandai, panggil mursyid. Baru yang letak kena tak kita tak sesak bagaklah. Kadang-kadang orang nak kata berapa banyak sesak dengan sebab amal. Sesak dengan sebab apa yang dia buat, dia berasa molek, berasa comel dengan tak ada pimpin ni pun daripada orang-orang yang kita panggil alim daripada kita deh. Ni lepas tu mula pelakih habis orang lain. Tengok orang lain mula hujung-hujung mata. Itu perangai bukan perangai orang berimeh. Main tengok orang hujung mata gitu. Walaupun buah sebah kita besar mana kali pun. Kain serbai kita rela sampai ke atas apa ni, atas batas kali pun. Tak gitu. Main hitam butai mata, hujung-hujung mata berasa. Jalan. Ni nak royak kata waktu mana kita duduk seorang diri, ingat baik-baik. Setan nak masuk selik berasa ini nak ayat tiga keadaan yang kita kena jaga. Waktu duduk rumah orang, jaga mata. Duduk luar ramai-ramai, jaga lidah. Duduk sore, jaga hati baik. Hati kita fungsan gitu. Fikir gitu lah, gini macam-macam fikir. Tak gitu. Allahu Rabbi. Inilah bagi kita saudara mara yang bersama dengan kita. Hidup keliklah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup kelik. Apa saja hak basic lah, salat gapo, makan dengan tangan kanan, bismillah. Apa saja basic hidup kelik lah. Hak mana hak kita telah tinggalkan sunnah-sunnah Nabi, hidup kelik. Hak kecil-kecil dulu nak masuk jambai dengan kaki kiri, tubik dengan kaki kanan. Waktu mana masuk jambai baca doa gapo dah weh, baca jambai. Tak ada tanya banyak hari dah orang mengaji nak kita tanya sekali ya. Doa gapo dah masuk jambai? Ni ramai lah ni, 1000 ni. Ramai, Masya Allah, Tabarakallah. Yang mana bersama dengan hamba malam ni lebih kurang 1080 orang ni. Ayah malam ni 2 page ni. Page Ayah Mai FC 1, page Baba Zu Channel. Bila 2 page ni, ramai mari. Selamat datang bersama dengan kita ni. Selamat datang bersama dengan kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang. Kita buat beginilah nak malai baca kitab, ada kadang-kadang kita panggil baba-baba lain berbicara tentang masalah hak duk berlaku dalam keadaan semasa. Cebak kawi ataupun berbicara tentang dengan kelebihan fadilat tentang bulan Zulhijjah. Dah gitu. Mana yang bersama dengan malam ni dengan kita, bolehlah kita nak follow, nak kod like bagi page Ayah Mai FC ataupun nak titam boleh. InsyaAllah apabila ada kebaikan, ada kita buat baca kita ataupun tazkirah, boleh kita bersama di dalam ruangan ni deh. InsyaAllah mana-mana baru masuk malam pertama lah. Ada pun FC kita hak bersama sokmo nak malam orang panggil FC sejati, sahabat semati. Ni tak ada apa-apa dah ni. Nak malam. Macam mana abang kita TB Ham ni nak malam ni. Abang Ishak kita nak malam ni. Ni orang panggil FC sejati. Ataupun bahasa Sia panggil Feng Tuayun. Betul ke tak tahu. Feng Tuayun ke mana? Feng Tuayun. Tuayun mana? Tuayun buat lain. Feng Tuayun makna sokmo ada dia. Ikut orang ceramah dia ada. Orang balik mutu pun ada maksud gitulah Tuayun ni ada sokmo. Daripada serata-rata tempat yang bersama dengan kita, hak sokmo daripada Terengganu kita pun ada. Hak ni sokmo. Sahabat kita daripada Malaysia nak waktu kita buat tazkirah ataupun baca kita buat tazkirah waktu pagi yang bersama hak mana kita. Contohnya abang bernama tak ingat dah. Kalau kita tengok nama Facebook dia tu tak apalah. Orang panggil mari kata kita kenal hak ni hak awal. Hak ni hak sokmo. Malah mana Kak Na ni. Kak Na ni kadang-kadang dia tak komen ya atas stiker ya. Atas stiker teriak lah, atas stiker huacai lah macam-macam ya. Ya atas mari tak ada apa lah. Atas lah apa pun ni. Pasal kita nak beritahu kata kita tak ada ni, tak ada duk tengok saja kita tak ada, tak ada nyerah dak. Ya. Alhamdulillah. Kak Na kita daripada Kelantan ni wasa apa? Kelantan dah. Daripada serata-rata tempat lah hak
sahabat kita ataupun kita panggil hot FC kita bersama dengan kita kejap keming ni. Nak pergi, nak masuk ada semua bersama dengan kita dah. Terima kasih banyak-banyak yang mana duk ikuti ruangan page Ayah Main FC bersama dengan kita jok mana lepas mari dah dah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Patut hok baru mari malam ni buat berkenalan, alhamdulillah. Kita buat berkenalan malam pertama, boleh kita nak ikuti dalam dalam page ni ya. Sekiranya kalau ada kita buat baca kitab ataupun tazkirah, insya-Allah kita boleh bersama dah, tak kira di mana-mana. Lepas tu yang ketiga pula kita nak buat ke mana supaya nak timbul hati kita ni. Pak kita dengar cerita ni rasa sedih kat kita dah. Dengar cerita saat ni menate saya kepada Rasulullah, pokok taman hak mati dah ni. Cinta kepada Rasulullah. Pak kita hak ada perut bedak, ada akal fikir ni. Tak gitu kau hidup dah kita ni, hati kita pun ada perasaan saya cinta gitu hak ni anak kita ke harta benda kita saya, tapi kat Rasulullah kita tak ada rasa kena nak agano Pertama kali ulama kata mu banyak selawat kepada Nabi. Insya-Allah dengan banyak selawat mu berasa mesra dengan Nabi. Yang keduanya banyak kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara kita jawab ni, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tak apa dah tu. Abang Muhammad Tirmizi kita ni yang bersama dengan kita sama-sama juga Abang Muhammad Tirmizi ni naik dah tu fan tu ayung bersama hok dengan kita dah. Bersama hok dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Abang Tirmizi. Kita nak cek ni. Tak gitu. Waktu mana kita nak masuk jambe baca gak sepatah doa. Karena apa? Karena kita masuk jambe ni itu adalah nikmat. Nikmat apa? Nikmat kita pergi boleh buai penyakit tubik daripada diri kita. Kerana kita ni bukan nikmat makan saja. Kita bila boleh makan, alhamdulillah. Boleh makan. Pasal apa? Nikmat kita berasa. Tapi waktu mana kita buaikan segala-gala hok duk dalam perut kita melalui kita panggil berak ataupun kecing tu. Duk ucap dah alhamdulillah. Tu. Nikmat bukan makan saja, buai waktu mana kita buai tubik daripada tubuh badan kita ni. Itu pun salah satu di antara nikmat. Waktu mana kita nak masuk dalam jambe baca sepatah doa. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada gangguan jin syaitan nak mengkhianatkan kita waktu mana kita duduk dalam jambe. Ni doa dia. Allahumma inni, ya Allah aku ni a'udzubika, aku minta lindung denganmu ya Allah minal khubus wal khaba'is, daripada jin-jin khianat ni. Pasal hatu khianat duduk dalam jambe ni. Hatu tino, hatu jatuh pasal ngenak ni. Pasal jin ni. Waktu mana kita masuk dalam jambe, kita tak baca doa ni, jin boleh tengok kita. Jin ni dia duduk dalam jambe, duduk tunggu. Ada macam-macam, duduk tak peli, duduk tak koloh. Hak ni duduk kabak di cetang, duduk perhati tengok. Kita masuk tak baca doa ni. Kita masuk pakai kain seher tak. Dah pecah kain bulu sakut beru. Jin tengok, Allah. Jin mata bersinar, jin la ilaha illallah. Lama mana dah ni tak cukup, jin kata. Jin kata. Tak gitu. Contoh dah tu. Pasal apa boleh jin nampak? Kita tak baca doa ni. Tak baca doa supaya Allah lindung kita daripada gangguan jin ni. Habis kena baca. Ini doa Nabi kita ajar Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Ya Allah, aku minta lindung denganmu ya Allah daripada jin-jin nak kacau aku ni. Dalam jambai tagi ni aku nak mandi lanje. Aku tak boleh pakai kain seher ni nak kacau aku ni, minta lindung. Habis le jambai ni kita mandi walaupun kita duduk dalam bilik dah, orang lain tak nampak dah. Kita mandi lanje hukum makruh kata ulama. Hukum makruh. Habis ada dalam jambai kita ada kain seher. Kain seher apa kok yo. Kayak gitu. Lah ni murah dah kali kain lepas tu bau ni dia bunyi geger mahal. Kain lepas golok ni. Kira mahal gila ni. Bau ni sampai ke 5,000 kain lepas golok. Lah ni mahal gila. Beli hak bakok pun tak apa. Kain lepas tu nak seheman ni. Belalah kita atas rumah kita jambai, katuk pintu siap belakang dah tak nampak. Tak ada pun lubai-lubai batu tak ada pun. Yalah orang lain tak nampak nak jin ada. Seher. Seher kita seher pernah mandi beru. Jin kata, "Aju weh. Ngaji mana buat dia?" Ngaji mana buat apa-apa tahu ayah mai dah ajar. Siap. Mari kacau kita lah pula. Contoh kata dah. Ni ayat atau makruh. Walaupun kita duduk tempat terlindung dah tertutup daripada pandangan mata orang dah, makruh kita mandi lanja. Biar ada kan sehelah masuk dalam jambe ni. Setelah daripada kita tunai dah hajat, kecing dah, berak dah, tubik daripada jambe ke apa dah baca?
Ni no tanya tak boleh. Kalau kita berasa kata aku tak ingat ni. Ya bila kita jawab, saudara kita jawab bawah-bawah ni, hak tak tahu ni boleh tahu kata, baca gon macam mana saat ni. Abi Muhammad Tirmizi kita bagi doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Menyebabkan orang lain kata, lah aku kamak ke baca no. Baca ayat lain baru boleh tahu kata doa ni. Rupa-rupanya. Orang lain boleh tupai tahu. Makna kata Abai Tirmizi hak bagi doa saat ni 2 kali 3 kali ganda-ganda, patut sebanyak mana dia mau boleh amal doa dengan sebab taik dia tadi tu. Berapa orang boleh buat amal doa tu, pahala boleh dia juga tu. Ni orang panggil orang cerdik. Orang nego dengan Tuhan cerdik, dia juga taik ya. Ni doa ni kita sebut. Ya bubuh doa ni. Orang lain baca ni, patut dia mau bawa royak-royak tu. Selama mana orang dak bawa, sebanyak mana orang dak bawa, baca setelah daripada dia tunjuk ni, pahala boleh nyok tulah kepada Abai Muhammad Tirmizi. Abai Muhammad jawab ni, lepas pada tubik jamil ghufranak. Ghufranak. Ada riwayat lain, Allah alhamdulillahillazi afani. Alhamdulillahillazi azhaba. Tu azhaba tu. Kita pun tak nak ingat juga. Kadang-kadang awak jawab alhamdulillah gitulah, puji Allah, alhamdulillah, puji Allah. Tak apa dah. Apa boleh puji Tuhan? Kerana Allah meluarkan najis-najis tu baik daripada kita. Najis yang sama dengan penyakit-penyakit duduk dalam perut kita tu. Tuhan buat tu baik. Duduk dalam perut kita ni, melalui kecing, melalui berak, Allah keluar tu baik. Bukan tu baik dengan sendiri, nak kata berapa banyak orang tak boleh berak. Duk hospital tu menahang panggil muk, panggil tau. Ayo mai panggil. Pasal apa nak kecing tak boleh. Bomo kena jolok masuk dengan roya, sungai berjerit. Bunyi stay hospital berjerit. Pasal nak kecing tak boleh, jadi karang. Ni kita boleh kecing boleh dengan molek-molek syai tu baik. Tak ada apa-apa, tak ada sutuk mana. Siapa pria tu baik selesai daripada kecing bunyi gitu ya. Tak ada bunyi alhamdulillah, tak ada bunyi. Sebut taklah pujimu Allah, puji Allah. Puji Allah yang Allah Ta'ala mengeluarkan penyakit-penyakit daripada perut kami, penyakit daripada apa ni kita panggil kecing-kecing tu. Tu puji banyak-banyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itulah kita panggil cara untuk kita mengembalikan hidup sunnah Nabi SAW. Hak basic kita panggil, hak basic. Hak matatan kita panggil matatan, hak rendah dah tu. Matatan ISO, bukan siapa kena berjaga malam, hingga siapa kata, hingga siapa maya malam bekak-bekak kaki, hak nu tak kuasa kita nak. Maya ambil jok ke 2 malam apa subuh boleh tak? Ayah nak payah. Tak kalau mana-mana boleh buat, alhamdulillah lah. Mana-mana saudara kita bersama dengan kita malam ni, kita dah boleh buat dah ustaz. Lama dah amal berbelah-belah tahun dah. Alhamdulillah malam comel. Tapi hak mana hak tak boleh buat tu usaha boleh buat. Nak royak atau orang dulu ni beramanya waktu malam ya hidupnya, ya semaya subuh dengan air semaya isya. Makna apa? Semaya subuh dengan air semaya isya ni makna tak tidur waktu malam. Air isya ada air semaya. Subuh tu pakai tak kena ambil dah air semaya, pakai hak isya malam. Tak tidur lah celah-celah tu. Pas tak tidur duk mana main kereh, tengok bola yufa, duk dalam zikir, dalam semaya, dah baca Quran, tahiyat, dalam berselawat tu. Orang-orang dulu mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Lagi pula dah perkara yang menyebabkan kita berasa bangkit, berasa cinta kita kepada Rasulullah, ialah kita kena dengar sirah Nabi. Ini perlu kita kena dengar. Mungkin kita duk dengar dah bapa-bapa kita duk cerita cakap dah ni. Bapa kita duk cerita cakap dah, kepada kita duk royak dah, bapa-bapa lain duk royak sirah Nabi ni sirah Nabi. Kita kena dengar sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi kita. Siwak perawat Nabi kita kena dengar. Dengar semua. Walaupun benda ni kita dengar dah. Dengarlah berulang kali. Tiap-tiap kali dengar kita berasa kata inilah kali pertama. Aku baru dengar malam ni. Ini mana orang menilaikan ilmu. Selama mana kita dengar biasa dengar dah sampai 4 kali 5 kali. Duk royak cerita tu lah ni lah. Muak dah aku. Ini orang tak menilai ilmu. Ini orang letak ilmu rendah harganya. Jangan buat gitu.
Ulama pesan kepada kita waktu mana kita dengar akan pengajian ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama ni. Tak kira lah ilmu agama berkaitan dengan bab tauhid, berkaitan dengan bab amal, berkaitan untuk nak tazkiyatun nafsi ataupun berkaitan dengan sirah Nabi. Tiap-tiap kali kita dengar kita berasa inilah kali pertama aku baru dengar. Walaupun aku dengar beratus kali dah pun. We ingat kata ini kali pertama. Kerana apa? Kerana kali yang berapa pun kita dengar berasa lain. Lain berasa Contoh kita dengar cerita Nabi, kisah Nabi hijrah wasa biasa tahu dah Nabi kita berjalan daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa, tahu dah tengah-tengah perjalanan pergi rasa kita baik lain kita dengar kali pertama, baru dengar kali yang kedua baik lain sikit rasa, dengar kali yang ketiga kemungkinan tambah cerita lain kata selit-selit situ. Ini makna kata ilmu waktu mana kita menilai dia, kita berasa kata inilah kali pertama yang aku dengar, Allah akan bagi perasaan tu. Perasaan di dalam cerita-cerita tu. Gitu deh. Dengarlah sirah Nabi kita sama-sama. Kita dengar sirah hak bahaung kita dengar. Habis masa berapa puluh tahun lama kita. Mana pula sirah hak bahaung tu? Lakang tu. Ini lakang tu, ini cerita, ini drama, ni goye tu, ni nang tu. Berjajah habis masa. Sehari-sehari. Tak gitu. Pas dalam sehari sejar 2 jam, berapa lama dah duk dengar duk menengok belakang ni. Umur kita nung masa kita duk muda lagi, belum ada belaki lagi duk tengok belakang. Dah learning dekat nak boleh cucu dah. Anak sulung nikah tahun lepas baru ni tak boleh lagi anak. Nah, kalau boleh anak boleh cucu dah lama duk tengok lagi belakang. Mana apa? Mana benda-benda hak bahau tu gak layar sungguh. Habis masa kita dengan benda-benda tak pedah. Ambil berat benar dengan cerita-cerita bahau. Tengok siapa setengah-setengah menjiwai. Reti menjiwai. Menjiwai kita panggil in dengan lakon tu. Setengah-setengah lah orang ni orang bakok kita doya. Setengah-setengah orang bakok zaman dulu pun bukan siapa kata 40-50 tahun. 20 tahun yang lalu. Orang dulu ni, orang masa 20 tahun lepas ni, waktu mana dia tengok lakon dia indah ni, dia gerai kepada metik tu. Kalau dia buat kena air tu, siapa ke metik tu tak boleh masuk lah nak. Dia nak katok. Dia nak katok metik. Bawa metik tu masuk, orang Mekah ni tunjuk dengan lesung. Mari kau ni, nak katok. Walah kawan tu pelakong yo. Nak masuk beli ulai tak boleh nak metik. Rasa apa? Pasal orang menengok ni orang panggil menjiwai. Menjiwai masuk dalam diri siapa tahap tu nak tengok barang bahau. Itu juga setengah-setengah orang kita tengok siapa mengalir air mata belah dalam cerita dalam lakon duk koyak belah begini berair kena buat nyanyi nak air kena hambak di tok tua tok biasa pula kelahi dah itu belahnya kita lah habis omong-omong kita siapa berbelah-belah saya tahu dah lepas lakon lepas drama ni pula habis peri-peri omong kita. Tapi kisah Rasulullah, cerita Nabi kita tak tahu. Tak tahu. Kalau dengar pun dengar lepas-lepas gitu ya. Tak ada berasa pun menjiwai di dalam kisah Nabi kita SAW. Lagu mana menjiwai bila waktu mana kita dengar kisah Nabi kita berasa Allah, aku kalau aku bersama dengan Nabi begini ini berasa gitu. Waktu mana Nabi kita buat nyanyi kita berasa nak menangis, nak teriak, sebab sedih. Waktu mana Nabi kita serenok, kita puasa serenok bersama. Ini apa panggil menjiwai. Sepun kita tengok lakau tu lah. Waktu mana kita tengok lakau, waktu mana peraik warna air jumpa saya, serenok kotong paribung saya. Rasa guna hati kita? Oh, rasa serenok. Orang panggil pratapcai. Pratapcai lah gitu. Serenok apa kita duduk luar ni, kita berasa apa kita dah peraik tu. Hak laki. Hak tina berasa apa kita dah nak air tu. Gitu lalu. Tu panggil menjiwai di dalam cerita tengoklah kau. Begitulah juga kita dengar kisah Nabi, sirah Rasulullah, berasa menjiwai. Berasa kata kita bersama dalam cerita ni. Kita bersama di dalam cerita ni. Barulah hati kita berasa ada ta'alluq orang panggil. Hati kita ada ta'alluq, ada ikatan dengan Rasulullah, ada hubungi, ada connection kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar banyak-banyak sirah Nabi. Lah ni senin belaka dah. Ada YouTube kita nak dengar ustaz mana, ustaz ni sedap royak sirah nak dengar dia banyak. Dengarlah kisah-kisah Nabi kita daripada beranaknya, daripada Nabi kita belum daripada dibangkit jadi Nabi Rasulnya, Nabi kita duduk di Mekahnya awal-awal diterima wahyunya, Nabi kita hijrah belum pada hijrah tu nak pergi Mekah, Nabi kita pergi di Taif,
Lepas pada tu Nabi kita bertemu dengan sahabat mana katik siapa dia katik sahabat awal-awal. Masuk dalam siapa dia katik. Nabi kita pergi dengan siapa dia. Tu semua ada royak. Lepas pada hijrah pula dalam peperangan tu berlaku peperangan ni semua ada kisah Nabi kita deh. Ya. Ini caranya, cara kita nak biar ada timbul hati kita kasih. Dan saya kepada Rasulullah ialah banyak kita dengar sirah Nabi SAW. Belajar hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi kita pernah dengar kamu. Kerana hadis Nabi ni adalah pesan Nabi SAW. Ni kita dengar hadis ni pesan Nabi. Pesan Nabi. Ni kita dok ambil pesan orang lain kadang-kadang. Dok buh dalam Facebook tu kan kamkom tu. Orang lain hak ni kongcu, hak ni kombeng. Iyalah kita ambil perat kata dia tu bubuhnya. Orang gini akan jadi begini kata nak molek kata dia tu rasa kena molek kata masuk molek. Bawa tengok lek bawah kamatkan Nabi kita dak. Kombeng. Siapa dia kombeng? Ulama Cina tu. Tak ada kait pun dengan Islam tapi kita pergi bubuh di dalam status kita. Ada pun hadis-hadis Nabi, sabda-sabda Nabi SAW kadang-kadang tak ada pun. Tak ada. Makna apa jauh kita tak ambil wasa Nabi ni tak ada nilai dalam hidup kita. Dan itu pasal tak ada kunka dalam hidup kita. Kita pandai kata orang lain lagi lebih pada kata Nabi kita. Sedangkan setelah daripada kalam Allah ialah sabda Rasulullah dah. Sabda Rasulullah, kalam yang lebih tinggi setelah daripada kalam Allah, sabda Nabi SAW. Tak gitu. Tiba-tiba kita gendek kalam orang lain deh, utamakan bubuh kamkong dia motu kamkong dia. Lama-lama sekali tak ada masalah nak bubuh kamkong suka-suka dalam Facebook kita dah. Tapi mancing hari-hari berbulan tahun ni tak ada langsung sabda Nabi. Itulah namakan kita bubuh hadis dia mau kata warak pula. Belanja dia mau kata warak abang. Tak gitu kan Nabi orang kata jahat. Pelik kita ni kalau orang kata baik tak kena. Kalau orang kata jahat murih pula payah. Payah ambil hatilah jadi orang ni. Nak bubuh lah baik, bubuh kebaikan lah lebih baik. Belalah dia nak kata baik, dia nak kata jubah molek baru. Cuma jangan dia berasa baik sudahlah. Kita jadi orang baik disuruh kita jadi orang baik. Cumanya jangan berasa baik. Tu jangannya. Kita disuruh jadi baik. Jadilah orang baik. Baik di segi perkataan kita, perkataan, perbuatan kita semua baik. Tak gitu. Tindak tanduk kita dalam kita hidup bersahabat, hidup kita dalam masyarakat ramai, hidup dengan cara baik. Jadilah orang baik. Cuma waktu mana kita boleh buat baik, jangan kamu berasa baik. Ini pesan ulama, jangan berasa baik. Karena waktu mana kita berasa baik, sedang kita duduk di dalam bahaya. Kerana bahaya. Kerana waktu mana kita berasa baik akan menimbul dengan kita ujub. Apa ujub? Perasa ke diri. Perasa ni apa? Bahaya. Perasa ni adalah satu kebahayaan. Satu benda memberbahayakan kita. Ujub. Lepas pada ujub, riak. Lepas pada riak, takabur. Tu ya kau melarang lah. Mula-mula yang mari perasa dulu. Bila perasa, dia nak menunjuk. Bila dia nak menunjuk, orang lain tengok belakang, dia perasa dah kata dia lah hak lebih sekali. Hak lain tak pakai apa belakang. Hak lain lapis-lapis ketok-ketok. Tak pakai lapis anak-anak seluar belakang. Akunya ibu weh. Dia nak jadi ibu weh akhir-akhir. Tu makna kata buatlah kebaikan, jadilah orang baik. Cuma dalam hal kita buat baik, kita jadi orang baik, jangan sekali-kali beringat kita, jangan berasa kita lah orang yang paling baik sekali. Kerana apa? Itu iblis, itu syaitan yang merosakkan iblis syaitan dengan sebab tu, dengan berasa kata aku lebih baik daripada Adam. Pas akhir-akhir daripada langit, daripada syurga, Allah humbang turun di laut, naik di bukit buka. Tu bahayanya nak royak pada kita. Allahu Rabbi malam ni sekat ni dulu dah panjang lebar kita bercara malam ni untuk kita nak bertimbul hati kita kasih sayang kepada Nabi SAW. Kasih kerana apa? Kerana Nabi ni tak terlepas kita dengan dia. Tak terlepas di dunia ni, di pada mahsyar, dalam kubur, dalam syurga sekalipun kita nak kepada Nabi SAW. Kalau tak kerana Nabi, siapa kita di dunia sekarang ni? Kalau Nabi Allah Ta'ala tak latih mari di dunia, sembah gapo agak-agak kita ni. Agak-agak nama gapo, kira nama sudahlah. So kira bak sembah nama apa kita. Dalam hal Nabi kita bakit tu pun nak nama somsak lagi. Nak nama hawa-hawa nak bunyi kat demo lagi pada nama-nama hawa-hawa kat Islam ni.
Kalau bunyi nama Muhammad, nama Mahmud, nama jamin dulu. Nak tak nama gapo anakmu ni, hak baru boleh baru ni. Yatim ke tina weh? Yatim pula. 3 orang dah yatim, tak ada tina seorang-seorang abuk. Nak tak nama gapo pula? Hak sulung baru ni bunyi kata tok. Ya nak tak nama Abdul Rahim, tak dah nama Abdul Rahim. Hak nak 2 tak ni tu tak nama Sulaiman. Hak mau 3 nak tak mau gapo tahu asal nak belak-belak ke. Alah ramai biasa-biasa nama jami-jami dulu, nak nama Rahman, Rahim. Pasal orang Melayu kita atik nama molek-moleknya potong habis. Nama Syamil Abdul Rahman. Siapa perianya terome perak. Kana harus dah dekat Nama Abdul Rahim, Rahim. Tak gitu. Abdul Razak, Rajak. Kana Jak. Punuh habis nama ke. Orang Arab tak anggap nama pendek-pendek gitu. Punuh makna. Gitu. Punuh makna habis. Nama Muhammad je panggil mak. Punuh makna. Makna apa mak? Asal kita mati. Kan mak ke? Mat. Asal kita mati. Punuh habis makna. Nama asal Muhammad. Makna apa asal kita Muhammad? Yang terpuji. Yang dipuji. Nama ni nama hak puji ni. Salah seorang nama ni. Tiba-tiba kita pergi pandai-pandai. Hak Muhammad tinggal ada mat. Gaduh-gaduh mat. Maksud kita mati. Penuh makna. Orang Arab ada panggil nama pandai-pandai kita panggil nama penuh. Nama pandai Syamsuddin penuh. Tak gitu. Boleh kat orang kitanya habisnya potong. Potong habis. Nama Saleh boleh kat orang Melayu kita leh. La ilaha illallah. Panggil baik nama orang. Kerana nama ni adalah salah satu di antara doa. Kita panggil nama anak kita doa pada anak kita. Tak nama macam ni. Nama gapo hak Allah Ta'ala paling kasih? Nama Abdullah, Abdul Rahman. Ahabbul asma' indallah Abdullah wa Abdul Rahman. Ni nama yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama ni. Dua-dua nama Abdullah, Abdul Rahman. Tak gitu? Jaga dah lah ni nak boh. Ada tak lah ni budak-budak baru lah ni, mak pak hak pasal modeng lah ni, mak pak hak run haji lah ni. Mak pak hak run haji lah ni nak buah anak nama Abdullah, Abdul Rahman, hak Tuhan paling kasih. Ada tak weh? Ada. Nak buah nama hak nung bunyi pelik-pelik sikit. Bunyi hawa-hawa Mak Saleh sikit, hawa-hawa putih sikit lah gitu. Nak tak nama Tony. Saya main Tony. Asal duk soho sangat dalam clubhouse hari dua ni tak nama Tony atik. Demo kita tegur dia kata tak baik. Tak kan nama-nama Tony, nama orang luar, bukan nama orang pasal kita. Dia kata hai ada dalam Quran. Dia kata ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Ustaz pening cari tak temu ayat mana pula. Dia kata ada dalam Quran. Ustaz duk cari 2-3 hari tak temu ni. Ayat mana dia tak anak nama dia jadi Tony tu. Lah, dia kata ayat mula-mula tu lah belum pada kita nak baca Quran. A'udzubillahi minasyaitanir tu. Tani tu. Tu. Hanya pusing kau tu belak. Tetoni situ sikit. Ya ubah di situ sikit ya potong dia. Boleh tani dia makna kata ada lah dalam Quran tu. Ambil nama comel-comel lah. Kerana kita dibangkit di akhirat sana, Allah akan seru nama kita yang diletak oleh ibu ayah kita dan seru nama ayah-ayah kita. Yub'asun nas yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan bangkit kita di akhirat sana. Satad'auna rabbukum yaumal qiyamah, Allah akan seru nama-nama kamu. Di hari akhirat, di akhirat sana tu bi asma'ikum, dengan nama-nama kamu, wa asma'i abaikum, dan nama ibu-ibu bapa kamu. Habis tu nak tak nama balik. Main tak nama pelik-pelik, malu dak mu. Di hari kiamat ke gini nu. Malu dak nu. Nama pelik-pelik. Habis pakak tengok berderu, mana nama pelik. Dah. Allah Rabbi, malam ni sekat ni dulu panjang dah. Alhamdulillah kita bersama malam lebih kurang dengan sejam setengah. Mana-mana saudara kita hok nak masuk kongsi dalam bab akhirat lah. Mana hok duk sama dengan kita lebih kurang dalam seminggu lebih ni, dia memaklum dah. Kerana tengok dah tu banci lek bawah tu 91700148 ni 1148 ni itu adalah banci untuk kita nak menjudahkan masjid kita di Pada Besar ni deh. Hak mana berida, hak mana on dah, terima kasih banyak-banyak.
Boleh ke tak ustaz weh kita nak derma khairat masuk dalam masjid ni lah, tapi nak beri kepada pahala ni ibu bapa kita meninggal dah, mati dah 2 tahun dah. Ulama jawab kata boleh. Ambil daripada satu hadis Nabi SAW, satu orang wanita pergi kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh ke tak aku nak khairat daripada ibuku? Boleh ke tak ya Rasulullah? Rasulullah tak boleh. Boleh sekali pun memberi saat ni tu bukan makna duit, segelas daripada air sekalipun. Segelas air ni kita beri bila mau makan, boleh kita niat segelas air daripada ibuku. Kita tengok orang duk kerja atas batas, tak kira lah orang buat batas, orang duk jalan api, nampak panas sangat dia, pakai topi lagi, bubuh tekak lagi, kita panggil mai. Mari duduk dapat rumah kita akik ais sejuk, akik tepung hulu boleh sepinggir. Makan. Kita niat kita akik ais sejuk tepung hulu pinggir, kita ingat ini adalah daripada ibuku, ayahku hak telah meninggal. Nyok mana yang makan boleh pahala nyok no siapa kepada ibu kita dikubur. Makan ni hak Nabi kata walaupun segelas air sekiranya kalau meniak daripada ibumu, siapa pahala tu kepada kubur ibumu. Begitulah juga malam ni kita bagi peluang untuk kita jariah masjid. Hak mana dah terima kasih banyak-banyak abawan niti rokoi wela. Atau nama Facebook kita baca tu. Nama Facebook tu. Terima kasih banyak-banyak abai. Nah, terima kasih. Lepas tu kita nak beri maklumat sikit kepada saudara kita hak duduk di Mekah tu. Saudara kita hak duduk di Mekah, mama Pak Dah Haji. Mak pada haji daripada Mekah ni dia masuk khairat masjid daripada besar ni lebih kurang dalam 4,000 lah dia masuk. Sekarang ni nak beri maklumat kepada mama pada haji yang duduk Mekah sekarang ni, kalau sedang penutung lah, kalau duduk tengok sekali ni dengan secara live ni, nak beri tahu maklumat kata duit hak mama kirim ke orang ni dah siapa dah di tangan ambo dah. Mama pada haji di Mekah yang Dr. Hafiz siapa anak dia. Dr. Hafiz ni sekarang ni duit tu dah siapa di tangan amba dah. Ada mau masuk dah dari masjid. Terima kasih banyak-banyak kepada mama, moga-moga Allah Taala beri kesihatan kepada mama. Semualah saudara mara kita yang bersama dengan kita malam ni, semoga Allah Taala bagi kesihatan, Allah Taala murah rezeki kita, panjang umur kita, Allah bagi keberkatan, umur tangga kita comel belaka, anak-anak tinak kita dengar kata-kata kita dah. Mudah di dalam hidup kita, dalam bab cari rezeki pun mudah, dalam bab rumah tangga pun mudah, dalam jiran tetangga pun tak ada masalah, dalam bab saudara mara kita pun tak ada kelahi balah. Tu moga-moga Allah Taala terimalah doa hamba dan semua saudara mara kita yang amin bersama dengan kita malam ni, hak mana beri khairat derma kepada sijil. Bukan untuk hamba ni, untuk sijil nak sudahkan masjid. Nak sudahkan masjid di pada besar di musafirin, sijil musafirin. Ya, sijil pada besar ada 3 sijil besar-besar sijil Rai, sijil Doye, sijil musafirin. Hak sekarang ni hak duk buat pungutan derma khairat ni sijil musafirin. Masjid Musafirin Al-Fatanah. Lebih kurang ada buat dah ni 70,000 rasa tak silap lah. 70,000 kalau tak apa pun lebih kurang itulah. Jok kita duk buat lebih kurang ni kita buat gini bila-bila kita baca tazkirah, bila-bila kita ngajar, kita buh mailik banci di bawah tu. Nah, bagi Malaysia, saudara kita sebelah Malaysia kalau nak masuk derma khairat, saham akhirat untuk nak menyudahkan masjid kami di pada besar ni, bolehlah mengikut akaun tu MyBank, nombor akaun 55 90123 2558. Nama akaun Ekfos Logistik nama bank MyBank. Bagi saudara kita yang bersama dengan kita hak sebelah Malaysia, hak mana hak beridah derma dah khairat dah tak kiralah marai dulu bila-bila pihak kami Masjid Musafirin di pada besar, terima kasih banyak-banyak terima kasih. Pihak kami tak kuasalah nak membalaskan budi kecuali Allah lah yang bagi pahala yang berterusan. Mana-mana orang yang masukkan derma khairat kepada masjid ni, orang ni bagi terbuat sedekah jariah. Bila sedekah jariah, waktu mana jadi duit kita ni bata ke besi ke ataupun alat-alat, mana-mana alat benda-benda yang guna manfaat di masjid, sebanyak tu ataupun selama mana benda tu dah ada, sebanyak tu lah pahala kita duk berjalan. Dan sebanyak mana orang panggil kata benda umur bagi hak benda kita beli tu, sebanyak tu lah, tak selesai. Orang panggil berterusan, ini panggil berterusan, pahala berterusan, se-infinity. Kita duduk dengan adventure infinity. Infinity makna mai miti sinsut, gi sok mau berjalan.
Pasal apa? Besi kita ni. Kita kerak baru ni masuk. Gak 200 watt sejik baru ni. Nah, hak gear kita 200 jadi besi seputung. Patut duk mana besi tu? Duk tah nu. Jadi latar. Jadi dia mau duk mayat, duk duk baca Quran atas besi kita tu. Allah. Nyokno pala ke duk mayat tu. Contoh kata bolehlah sekali gi semaya 100,000 pala. Lama mana dah hidup maya? Tak tahu apa puluh tahun lah. Patut kung baik 100,000 sekali pergi maya kali dengan tahun lama mana. Nyok tu lah pala duk masuk dalam kubur kita. Kalau kita mati dah. Pas kita tak mati lagi kira guna. Masuk dah pala le banci amalan kita. Cung masuk dah boleh. Tak gitu kan? Ni perlu bagi saudara mara kita. Hak mana belum lagi beri boleh kita kongsi. Allah qada, tidak mana kata nak siapa ke beribu, siapa ke 100, 200 dak kita tak kuasa ustaz. Mai ratus-ratus. Bos qada 20 boleh lah. Insya-Allah 20 kita terima. 20 ada 10 kok boleh terbang, tak boleh kerja lah. 10 kok pun tak apa. Kalau kita beri sekok ustaz lagu mana dengan ikhlas hati, sekok pun terima. Berilah. Untuk kita bukan untuk email di sejik ni, untuk kita masing-masing kita beri malam ni yalah boleh kau tak email beli besi beli apa jadi sejik pala tu mari klik kita. Nampak tak? Ni bagi saudara kita hak mana belum lagi derma khairat bolehlah kita peluang ni. Pasal duk buka lagi, waktu mana duit ni cukup dah, katakanlah barang nak makan ni barang ni modalnya ni cukup dah lah. Hasil cukup dah hasil lain ni. Katakanlah 500,000 ada dah cukup dah. Kita nak kata lah kata dah apa terima. Kena pergi kat sijik lain pula. Sijik kami sini cakap ni je. Contoh kata dah. Jadi lah ni duk buka lagi. Waktu mana duk buka lagi bolehlah kita masuk. Saham akhirat kita. Selama mana kita dah ada ni sewaktu mana kita duk menapah lagi ni deh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kita malam ni dan semoga Allah Taala lah yang membagikan kepada kita macam-macam kebaikan di segi pahalanya, di segi panggil kata berlipat kali gandanya pahala ataupun keberkatan hidup, murah rezeki kita, sihat tubuh badan, panjang usia, selamat di dalam kehidupan kita. Semoga semua tu Allah Taala bagi pada insya-Allah. Jadi malam ni sekat ni dah dulu deh. Memohon maaf yang kita tak baca komen malam ni, kalau baca letih ni pasal banyak ni. Minta maaf banyak-banyak kita tak baca komen malam ni deh. Pasal ada soalan ratik ada apa kita akan baca online baca ulang tayar sekali lagi deh baca ni. Mohon maaf banyak-banyak yang ambil masa yang begitu panjang setengah jam 40 dan terima kasih segala perhatian dan mana-mana yang derma infak sedekah khairat untuk masjid kami di Badan Besar di Musafirin, terima kasih banyak-banyak, Allah lah yang membalaskan. Akhiri dengan kalimah yang beliau dengan lafaz yang beliau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا العارفين بالله اللهم اجعلنا المؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء واحفظنا يا الله أنت خير الحافظين يا الله. Angkatlah daripada kami balamu ya Allah, balamu ya Allah, angkatlah daripada kami, angkatlah wabak-wabakmu corona COVID-19, angkatlah daripada kami ya Allah yang mengenai atas kami lebih kurang 100 tahun lebih dah ni, 100 tahun lebih dah ya Allah. Kami nak kerja pun tak boleh, anak pun tak sekolah, makan ni pun tak sebenarnya macam mana dulu ya Allah. Angkatlah daripada kami susah, kami nak bertemu dengan saudara mara kami, nak hubung silaturahim tak boleh pergi mari ya Allah. Angkatlah daripada kami ya Allah wabak-wabakmu ya Allah. Selamatkanlah kami semua ya Allah. Mana-mana hak duduk dalam hospital, kita kata duduk dalam hospital, duduk dalam keuzuran, sembuhlah ya Allah, sembuhlah anta syafi ya Allah. Mulah yang menyembuh segala penyakit-penyakit ya Allah. Amulah yang boleh menyembuh ya. Sembuhlah Allah. Selamatlah, beri kesihatan bagi saudara-saudara kami yang duduk di dalam perubatan, di dalam keuzuran, cepat-cepatlah sembuh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. الله ربي استغفر الله.